Tujuannya nak buat apa ni? Tujuan nak dapat redha guru. Apa sahaja jalan yang untuk mendapatkan redha guru ini diagungkan, dimuliakan. Dan antara cara menghormati guru ialah menghormati anak-anaknya dan orang-orang yang ada hubungan dengannya, istrinya, ibunya, ayahnya, guru tersebut. Itu termasuk memuliakan guru. Termasuk memuliakan guru. Berapa ramai di kalangan murid-murid saya sendiri, kadang-kadang bila jumpa dengan ayah saya, disalam macam orang biasa. Macam tu. Tapi dengan saya cium tangan. Dengan ayah saya salam macam tu. Patutnya dengan ayah saya cium tangan. Sebab tu ayah saya. Faham tak? Patutnya dengan kita cium tangan. Dengan ayah kita salam macam orang biasa. Ini ayah saya. Patutnya salam cium tangan ayah saya. Karena kalau tak kerana dia, saya tak ada di sini. Jadi ini kadang-kadang tidak diamalkan oleh sebahagian murid dalam bermuamalah dengan gurunya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair wa ba'd. Saya muliakan hadirin semua, ibu bapa, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya kita memanjatkan setinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita pakai. Oh. Saya ingat pakai ni je. Ada ni open. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingatkan pakai ni lagi. Baik, kita sambung pada pasal keempat kan? Pasal ke bawah dah tak ingat saya. Muka surat 22. Okey, baik. Cara menghormati guru. Baik. Ini pasal keempat. Baik. Kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin. Cara menghormati guru dan kelebihannya. Antara cara menghormati guru ialah jangan berjalan di depannya, jangan duduk di tempatnya, jangan memulakan percakapan ketika berada di sampingnya kecuali dengan izinnya, jangan banyak bercakap ketika berada di sampingnya. Dalam majlis ilmu, dalam majlis dia, maksudnya di sampingnya, maksud ketika dalam majlisnya dan sebagainya. Jangan bertanya sesuatu ketika ia jemu. Begitu juga jangan bertanya ketika dia lapar, ketika dia mengantuk, ketika dia marah. Jangan tanya. Nah, ini tok guru tengah duduk lapar tanya soalan, kena marah. Jamu makan dulu, bagi makan dulu. Nah, guru-guru kami begitu. Dan saya pun macam tu juga, kalau lapar nak marah. Jadi kena kenyang dulu baru boleh bercakap. Jadi pernah sekali saya keluar dengan guru saya. Saya jumpa di tengah jalan, dia tengah makan, dia ajak saya makan. Guru saya ni Syekh Muhammad Sultan rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama Al-Azhar Al-Syarif di Darul Iftah di bahagian fatwa Mesir. Ini sahabat baik kepada guru saya sekarang, Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah. Syekh Muhammad Sultan ini antara kelebihannya, dia mati muda. Dia meninggal umurnya tak sampai 40. Tapi kelebihannya, kata guru saya Syekh Ahmad Mamduh, jumpa Syekh Ahmad Mamduh cerita dekat saya, kamu nak tahu guru kamu Syekh Muhammad Sultan ni antara orang yang banyak bermimpi bertemu dengan Rasulullah, katanya. Boleh dikatakan setiap minggu dia akan mimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap minggu mimpi jumpa Rasulullah. Dan orangnya hafal hadis banyak, 10,000 hadis dia hafal. Ada dalam kepala dia 10,000 hadis. Ini muhaddis, dia muhaddis. Dan saya belajar dengan dia kitab Muwatta Imam Malik dan juga kitab Tadribur Rawi. Satu hari waktu saya nak belajar, nak pergi kelas dia, saya jalan satu jalan, saya nak pergi makan kibdah. Ada roti, dalam tu diletak jantung
Kan jantung, kibdah ni hati lembu goreng, potong-potong tu goreng tu. Arak Mesir punya sedap, hati goreng dia sebab hati goreng dia tak basuh. Dia goreng tu. Memang tak elok lah. Tak elok makan sebenarnya, kalau selalu makan bahaya. Saya pun dah kurang dah makan benda macam tu. Kalau nak masak sendiri, balik rumah cuci bagi elok, lepas tu masak elok. Dan Arab kalau dia masak, dia tidak jaga kebersihan. Jadi dia basuhnya. Sebab tu budak-budak kalau di Mesir kena pesan betul-betul jangan banyak sangat makan makanan Arab tepi jalan. Kalau ada anak-anak di sana, pesan jangan makan makanan Arab tepi jalan, kerana kotor dan bahaya. Banyak yang balik daripada Mesir yang selalu makan makanan tepi jalan ni, buah pinggangnya rosak, kena penyakit kuning, macam-macam kena. Nah, macam-macam kena. Kawan-kawan kita ramai yang macam tu. Kawan saya ada seorang sampai sekarang dialisis, umur baru tak sampai 30. Umur tak sampai 30 tapi dah kena tukar darah tiap-tiap minggu. Seminggu 3 kali. Umur tak sampai 30. Sebab apa? Sebab selalu sangat makan makanan Arab. Makan kibdah, makan itu semua tu saya tak galakkan lah untuk makan. Jadi waktu saya tengok Syekh, saya lalu nak pergi makan satu kedai ni, kedai tepi jalan, saya tengok Syekh duduk makan. Saya buat, Syekh lalu, saya nak patah balik jauh. Saya malu. Tengok Syekh nampak saya tak main makan sekali. Lepas tu Syekh pun bagi kat saya, beli dekat saya semua, Syekh belanja lah. Saya pun makan berdiri. Saya dan Syekh makan berdiri. Makan berdiri tepi jalan. Saya dalam otak tu fikir, Syekh ni muhaddis, ulama besar hadis, makan tepi jalan. Ini semua bercanggah ni dalam ilmu hadis ni. Dalam ilmu hadis, muhaddis tak boleh makan tepi jalan. Muhaddis tak boleh makan berdiri. Muhaddis macam-macam lah. Jadi saya duduk fikir dalam kepala otak Rasulullah. Lepas tu tengah duduk makan dengan Syekh, makan. Syekh duduk tengok saya. Lepas tu Syekh kata kat saya, Muhammad. Ni saya duduk fikir dalam hati saya ni. Tu Syekh tanya, Muhammad, nak tanya kat kamu, apa hukum makan tepi jalan? Dan apa hukum makan berdiri ni macam kita buat sekarang? Silap tanya dalam hati kan. Rupanya dia tanya bilik soalan yang saya tanya dalam hati saya. Kemudian Syekh kata kat saya, tak apa, nanti dulu kita tambah lagi 2-3 biji roti. Jadi Syekh pergi tambah, sebab saya dah ambil bahagian Syekh punya. Jadi Syekh pergi tambah lagi, saya pun makan lagi, dan Syekh pun bagi tahu sebenarnya dalam kitab-kitab para ulama dulu memang tak boleh makan tepi jalan, khususnya muhaddisin tidak boleh makan tepi jalan. Para ulama tak boleh makan tepi jalan. Kedai-kedai makan tepi jalan tidak boleh berhenti. Ini menjatuhkan maruah. Tetapi kata Syekh Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah, Syaikhu Masyayikhina, guru kepada guru-guru kami, iaitu guru kepada Syekh Ali Jumaah Jazallahu Ta'ala, kata boleh makan tepi jalan kepada ulama yang mutaakhirin, karena tidak jadi aib lagi pada zaman sekarang. Maksudnya tok-tok guru kalau jumpa makan di kedai makan tidak aib lagi, kata beliau, karena uruf pada zaman sekarang ataupun adat pada zaman sekarang tidak lagi menjadi aib, tidak menjadi suatu yang menjatuhkan maruah bagi para ulama makan di kedai-kedai tepi jalan. RNR apa semua tu kan, tengok tok-tok guru tak ada masalah, kata Syekh, karena uruf sekarang begitu. Dulu yang tak boleh. Yang kedua, makan berdiri. Kenapa kita makan berdiri? Sebab kamu tahu di Mesir nak duduk macam mana di bawah ni. Kadang-kadang orang Arab kencing tepi jalan begitu je dia kata. Jadi macam mana nak duduk? Kotor. Dan ini madhinnah, tempat yang madhinnah yang kita zan di sini adanya najis. Kita tak duduk. Dia kata, sebab tu kita berdiri. Dan kita ambil yang paling dararnya kurang. Daripada kita duduk di atas tempat yang tempat tu khawatiri najis, lebih baik kita berdiri yang kita yakin dia bersih. Berdiri. Kita berjalan, dia kata. Yang ketiga dia kata, Syekh Yasin Al-Fadani, Muhammad Yasin Al-Fadani, pernah makan bersama dengan Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, kedua-duanya ulama besar hadis, di tepi jalan di Makkah Al-Mukarramah. Tapi mereka makan duduk kerana ada tempat duduk. Kita tak ada tempat duduk, kita berdiri. Nah, umpamanya yang saya tanya dalam otak saya, dia jawab terus pada waktu itu juga. Dah habis makan, kami pun berjalan. Syekh pun kata dekat saya, bila dah kenyang baru boleh belajar. Dia kata, saya dah kenyang, alhamdulillah, kita boleh makan, kita boleh mengaji pula. Kalau tidak, saya tak boleh mengajar. Dia kata kalau lapar, jom pergi mengaji. Dia kata, memang saya nak pergi kelas dia pun. Waktu pergi mengaji. Baik, hendaklah menjaga waktu belajar yang ditetapkannya, dan jangan mengetuk pintunya, sebaliknya bersabar sehingga ia keluar. Dia ini kalau orang zaman dulu pergi ke rumah tok guru, beradab mereka di depan rumah guru mereka, tidak ketuk pintu rumah tok guru. Kecuali kalau kata adat dia dengan gurunya, guru yang menyuruh untuk dia mengetuk pintu kalau sampai di rumah. Itu lain cerita. Faham?
Dan kita ada telefon sekarang ni. Tok Guru kata kalau nak sampai telefon dulu. Itu dah dia ada syarat dengan guru dia, tak ada masalah. Tapi orang zaman dulu beradab mereka. Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika pergi ke rumah Sayyidina Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi. Sayyidina Abdullah bin Abbas sahabat kecil, Sayyidina Ubay sahabat besar. Pergi ke rumah Sayyidina Ubay bin Ka'ab untuk menuntut ilmu Al-Quran. Sampai di depan rumah tidak ketuk pintu Sayyidina Ibn Abbas. Sayyidina Ibn Abbas tak ketuk pintu rumah Sayyidina Ubay. Tunggu dia sampailah Sayyidina Ubay keluar. Dan bila Sayyidina Ubay keluar, tengok-tengok rambut Sayyidina Ibn Abbas penuh dah dengan debu. Kerana dia berdiri tak pergi ke mana. Tunggu sampai Tok Guru buka pintu. Akhirnya Sayyidina Ubay kata, wahai saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sepupu Rasulullah. Sayyidina Ibn Abbas sepupu Nabi. Kenapa kamu buat macam ni? Dia kata, kenapa tak ketuk pintu? Dia kata, kamu guru. Mana boleh anak murid ketuk pintu rumah Tok Guru? Kena tunggu sampai kamu keluar. Maka dia kata, apa ni? Kamu ini keturunannya Nabi. Kamu ini rapat dengan Rasulullah. Mana boleh saya buat macam tu kepada orang yang berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Ini adab di antara sahabat dengan sahabat. Guru dengan muridnya. Ini kata yang patut kita ambil perhatian. Zaman sekarang tak ada dah. Telefon ustaz tak kira waktu. Dia, kalau dia nak telefon tu dia telefon je ikut suka dia. Lepas tu bila ustaz tak angkat, telefon lagi sampai tension tak tu. Kalau orang tak angkat sekali, nanti lagi berapa lagi 5 minit, 6 minit telefon balik. Sebab adab di antara kita ketuk pintu dengan ketuk pintu sama seperti adab kita telefon dengan telefon. Maksudnya kita nak telefon kali yang kedua, gunakan adab ketuk pintu di rumah orang. Kita ketuk pintu, kata para ulama, ketuk pintu yang pertama. Nak ketuk pintu kali kedua di rumah jiran kita, rumah kawan kita, ataupun siapa-siapa yang kita pergi ke rumah dia, kata ulama, selangkan masa di antara ketukan pertama dengan ketukan kedua, sekadar kita gambarkan seakan-akan dia mungkin sedang memulakan solat 4 rakaat, ataupun dia mungkin baru start makan, atau mungkin dia baru sedang berwuduk, kemudian iqamat, pakai baju elok, kemudian iqamat, kemudian solat. Masanya lebih kurang berapa minit? Lebih kurang mungkin 5, 6 minit, 7 minit. Kita gambarkan gitu. Lepas 7 minit, ketuk balik yang kedua. Lepas tu tunggu lagi 5 minit lagi, ketuk yang ketiga. Tak buka juga, balik. Macam tu juga telefon. Telefon orang macam tu juga. Telefon pertama tak angkat. Okey, letak dulu. 5 minit, 7 minit lagi telefon pula. Bukan tak sampai seminit, tak sampai 2-3 saat, lepas tu tak telefon lagi. Dengan macam tu tidak ada. Kalau kita berhubungan dengan orang lain. Jangan duduk di tempat Tok Guru, jangan memulakan ucapan, bercakap di depan guru kecuali dengan izin guru. Jangan berjalan di depan guru. Ada lagi, jangan kita, sebahagian adab para ulama, tidak memijak bayang gurunya sendiri. Hatta berjalan dengan guru, dilihat bayang gurunya ke arah mana. Kalau bayang gurunya ke arah kanan, dia tak akan berjalan di kanan Tok Guru dia. Bayang gurunya di sebelah kiri. Walaupun disunatkan kita berjalan dengan guru di sebelah kiri, di sebelah kanan. Karena kalau guru nak meludah dan sebagainya, dia akan meludah ke sebelah kiri, beramal dengan sunnah. Tapi kalau dilihat bayangnya sebelah kiri, dan bayangnya sebelah kanan, maka murid tak jalan di sebelah kanan, jalan di sebelah kiri pula. Tengok bayang main belah kiri pula, pergi sebelah kanan. Karena apa? Karena tidak mau terpijak bayang Tok Guru dia. Sampai macam tu saja. Ada yang mengamalkan adab yang sedemikian. Tujuannya ialah untuk mendapat keredaan dan mengelakkan daripada kemarahannya, dan penuntut hendaklah menurut arahannya dalam perkara yang bukan maksiat terhadap Allah, dan tidak harus taat kepada makhluk dalam melakukan maksiat terhadap Tuhan pencipta alam. Boleh. Tujuannya nak buat apa ni? Tujuannya nak dapat redha guru. Apa sahaja jalan yang untuk mendapatkan redha guru ini diagungkan, dimuliakan. Dan antara cara menghormati guru ialah menghormati anak-anaknya dan orang-orang yang ada hubungan dengannya, istrinya, ibunya, ayahnya, guru tersebut. Itu termasuk memuliakan guru. Termasuk memuliakan guru. Berapa ramai di kalangan murid-murid saya sendiri, kadang-kadang bila jumpa dengan ayah saya, disalam macam orang biasa. Macam tu. Tapi dengan saya cium tangan. Dengan ayah saya salam macam tu. Patutnya dengan ayah saya cium tangan. Sebab tu ayah saya. Faham tak? Patutnya dengan kita cium tangan. Dengan ayah kita salam macam orang biasa. Ini ayah saya. Patutnya salam cium tangan ayah saya. Karena kalau tak kerana dia, saya tak ada di sini. Jadi ini kadang-kadang tidak
diamalkan oleh sebahagian murid dalam bermuamalah dengan gurunya. Sebab tu kata Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu taala anhu, hatta seorang guru kalau kata kematian, dia mati tinggalkan isterinya, tidak sepatutnya bagi seorang murid mengahwini guru isterinya, isteri gurunya. Tak sepatut bagi murid mengahwini isteri kepada gurunya, karena memuliakan gurunya. Faham tuan? Nah, ini Imam Abdul Wahab Sya'rani sebut di antara adab kita dengan guru, antaranya apa dia tadi disebut? Menghormati guru dengan menghormati anak-anak dan orang yang ada hubungan dengan gurunya. Termasuk apa dia? Termasuk tidak mengahwini guru kepada isteri kepada gurunya. Kenapa? Karena memuliakan gurunya dan karena menjaga hati gurunya. Karena orang yang dah mati tetap juga akan ada syu'ur, dia akan ada perasaan lagi. Masih perasaannya berterusan dan dia tahu isterinya kahwin dengan siapa lepas ni. Tengok kahwin dengan anak murid dia, orang ajak dia ni. Aku mati dia ambil bini aku. Jadi itu tidak patut. Tidak patut dilakukan sedemikian. Tapi kalau tok guru kahwin dengan anak murid bini, anak murid mati tinggal bini. Tok guru kahwin dengan anak murid apa tak? Biadab dengan anak murid. Tak ada masalah tu. Kata weh syok kalau macam tu Ustaz. Bukan semua orang buat macam tu. Saya kata boleh je. Kerana dia tidak melanggar adab pada waktu tersebut. Sayyidina Abu Salamah, sahabat Nabi SAW, ketika wafatnya beliau meninggalkan Ummu Salamah, isteri Nabi SAW. Asalnya Ummu Salamah isteri kepada Sayyidina Abu Salamah. Waktu ketika Nabi bertemu dengan dia untuk mengucapkan takziah, Nabi kata, moga Allah Ta'ala menggantikan yang lebih baik daripada Abu Salamah kepada kamu. Nabi sebut macam tu. Maka kata Sayyidatina Ummu Salamah, ya Rasulullah, ada lagi ke orang yang lebih baik daripada Abu Salamah? Sayang dia dengan Abu Salamah. Lepas habis iddah, dengar berita Nabi nak masuk ke Mina dia. Sayyidina Ummu Salamah kata, patutlah pun, memang ada orang yang lebih baik lagi daripada Abu Salamah. Itu siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah yang meminang Sayyidatina Ummu Salamah. Baik, Ustaz kami Syekhul Islam Burhanuddin, ini Burhanuddin Al-Marghinani, seorang ini pengarang buku, ini pengarang kitab Al-Hidayah, telah menceritakan bahawa salah seorang daripada ulama besar negeri Bukhara sedang berada dalam majlis pembelajaran. Tiba-tiba ia bangun beberapa ketika sewaktu menyampaikan pelajaran. Murid-muridnya terus bertanya kepadanya dan beliau menjawab, anak ustazku bermain bersama kanak-kanak lain di jalan. Apabila aku melihatnya, aku kena bangun untuknya kerana membesarkan ustazku. Jadi saya Tok Guru ni tengah duduk mengajar, tiba-tiba bangun, berdiri. Terus lagi duduk balik. Belajar lagi, dia bangun. Lepas tu duduk balik. Anak murid tanya, kenapa Tok Guru buat macam tu tadi? Maka kata dia, tadi waktu sedang aku mengajar, anak guruku bermain di depan pintu masjid. Saya nampak dia lari. Waktu nampak kelibat dia, saya bangun. Saya duduk balik bila dia hilang. Lepas tu dia main lagi, lari-lari dengan kawan-kawan dia. Saya bangun lagi. Kenapa bangun? Karena memuliakan guru saya. Karena dia anak guru saya. Tengok. Anak guru dimuliakan. Apatah lagi guru dia. Orang zaman lah, kalau di sekolah, dia geram dekat guru dia, dia tampak kepala anak murid dia, anak guru. Tengok anak ustaz duk main gerek sorang-sorang, dia geram kat ustaz tu. Dia pergi buat apa? Dia jentik telinga anak ustaz. Lepas tu lari. Kawan-kawan kita ada yang buat macam tu. Marah dekat guru disiplin. Buat anak guru disiplin tadi. Ini tidak ada adab. Tak ada adab kalau melakukan sedemikian. Kenapa? Karena tidak diajar kitab ini kepada umat. Tidak dibacakan kitab ini kepada para murid. Sebab tu saya pesan kalau ada guru di kalangan kita ini yang mana mengajar anak-anak murid, elok dibacakan. Ataupun ustazah kali sini yang ada balik mengajar kitab ni kepada anak-anak murid, terangkan mereka adab-adab begitu, insya-Allah diamalkan. Ramai di kalangan murid yang tidak belajar kitab ni, dia tak tahu adab. Dia masuk ke dalam ilmu tanpa belajar adab, maka dia akan buang masa, tak dapat apa. Sebab tu kata Syekh mula muqaddimah kitab, dia kata apa? Berapa ramai yang belajar tapi tak sampai, tidak dapat barakah. Sebab tu ulama lebih mementingkan adab dibandingkan dengan perkara lain. Adab sangat dipentingkan. Al-Imam Abdul Rahman Ibn Qasim, murid Imam Malik, belajar adab dengan Imam Malik 18 tahun. Kata dia, saya belajar adab dengan Imam Malik, melihat adab Imam Malik, bergaul dengan Imam Malik dan melihat bagaimana beliau beradab dengan ilmu dan ahlinya selama 18 tahun. Saya menuntut ilmu dengan beliau 2 tahun ya. Dan kata beliau, alangkah baiknya kalau 2 tahun tersebut juga dimasukkan sekali dengan belajar adab, maka mencukupkan 20 tahun saya belajar adab. Sampai macam tu sekali betapa beliau melihat penting belajar tentang adab.
Ketua Hakim Fakhruddin Al-Arsabandi, bukan Irsabandi, Arsabandi. Al-Arsabandi adalah ketua ulama besar di Marwa, bukan Marwu, Marwa. Marwa, bukan Marwu. Nama tempat pun kena reti juga baca. Baca Marwu, Marwa. Kalau tidak tak baca nama Marwazi, Al-Imam Marwazi daripada Marwa. Baginda Sultan telah memberi penghormatan yang tertinggi kepadanya. Beliau pernah berkata, sesungguhnya aku dapat mencapai kedudukan ini adalah dengan menghormati ustaz. Ini menghormati guruku. Aku telah menjadi khadam kepada ustazku Al-Qadi Abu Yazid Ad-Dabbusi. Dabbusi, bukan Dabusi, Ad-Dabbusi. Ba tu, B tu ada dua, Dabbusi. Imam Abu Yazid Ad-Dabbusi ini min kibari al-usuliyin. Ini ulama besar usul fiqh. Aku telah melayaninya dan memasak makanan untuknya, tetapi aku tidak pernah memakannya. Dalam riwayat disebutkan kata dia belajar dengan Imam Abu Yazid Al-Dabbusi 30 tahun. 30 tahun jadi pelayan kepada gurunya, jadi khadam kepada gurunya, masak untuk gurunya, dan dia tak pernah simpan makanan itu untuk dia dan dimakan. Makanan yang dimasak untuk gurunya. Kecuali kalau guru dia bagi. Maksudnya dia ada, kalau dia masak untuk guru, ini untuk guru, bukan untuk saya. Macam tu sekali adab dia dengan guru dia. InsyaAllah. Karena tu dia kata, aku dimuliakan oleh sultan, dimuliakan oleh pemerintah pada zaman beliau. Karena apa? Karena dia memuliakan guru. Tengok, ini perkara yang patut diambil perhatian oleh para murid. Kita ingin dimuliakan oleh umat, muliakan guru kita. Nah, sebab tu orang yang dimuliakan oleh umat, orang ni orang yang berguru. Bagaimana keadaan orang tak berguru? Macam orang nak muliakan dia, dia tak berguru. Maksud dia tidak pernah beradab dengan siapa-siapa. Dia hanya baca buku sendiri. Nak baca, macam mana nak suruh orang beradab dengan dia? Dia tak berguru. Yang berguru saja yang akan orang beri adab kepada dia. Orang akan beri perhatian kepada dia. Itu makna dia. Al-Syekh Al-Imam Al-Ajal Syamsul A'immah Al-Hulwani rahimahullahu ta'ala telah keluar dan meninggalkan Bukhara kerana berlaku satu peristiwa yang memaksanya keluar. Beliau menetap di beberapa buah kampung selama beberapa hari. Murid-muridnya telah menziarahinya kecuali Al-Syekh Al-Imam Al-Qadi Abu Bakar Az-Zaranji. Bila berjumpa lalu ditanyanya, baik, bukan Zaranji, Az-Zaranji, kecuali Al-Syekh Al-Imam Al-Qadi Abu Bakar Az-Zaranji. Waktu ketika mana Syamsul A'immah Al-Hulwani datang ke satu kampung, anak-anak murid di tempat tersebut datang melawat guru. Jadi ini adab yang Masya Allah, Tabarakallah. Kalau tuan-tuan perasan, kalau Habib Omar datang ke Malaysia, anak-anak murid Habib Omar ni sanggup berhenti kelas habis semua kerana memuliakan guru mereka. Berapa ramai di kalangan murid-murid daripada Azhar yang boleh buat macam ni ketika guru mereka datang ke tempat mereka. Tak macam orang daripada orang yang belajar di tempat-tempat macam dia Tarim, di Hadramut, semua sekali. Tok guru mai daripada Azhar, mari ke Malaysia, ambil cuti. Ambil cuti pergi layan guru kamu. Sampai buat majlis, buat program, bincang dulu sebelum tu macam mana kita nak sambut guru kita dan sebagainya. Ini tidak ada. Pelajar-pelajar di tempat kita tak ada begitu. Tok guru datang, tok guru datang tak apalah. Kami sibuk, ada kerja apa semua sekali. Sombong. Yalah sibuk, kata kami dah cuti habis ustaz, cuti habis lah. Cuti pergi jalan. Dia nak jaga cuti dia, nak jalan dengan bini dia ni. Cuti nak jalan dengan anak, nak jalan dengan bini, itu dia simpan. Tapi dengan guru dia tak diabaikan. Oh, ini yang kadang-kadang menyebabkan kita ni tidak mendapatkan keberkatan seperti mana yang didapatkan oleh orang yang diberi keberkatan oleh Allah. Tengok Imam Hulwani, Syamsul A'immah Hulwani keluar meninggalkan Bukhara kerana ada masalah. Sampai di satu kampung, anak-anak murid pakat lawat Imam Hulwani, kecuali seorang tak sempat datang. Siapa dia? Al-Qadi Al-Imam Abu Bakar Zaranji. Qadi Abu Bakar Zaranji ni kibar ulama. Nah, bila berjumpa lalu ditanya, kenapa engkau tidak menziarahiku?
Maksud dia bukan menziarahinya ni, menziarahiku. Imam Hulwani sendiri yang tanya, bukan orang lain tanya. Imam Hulwani yang tanya. Imam Hulwani tanya kepada anak murid dia, kenapa kamu tidak melawat aku waktu aku sampai di kampung kamu? Maka kata dia, aku sibuk melayani ibu. Wahai guruku, wahai tuan guru, saya minta maaf, saya sibuk melayani ibu. Tengok, birrul walidain ini a'zamil qurbat. Maksudnya paling besar ibadah. Selain kita beribadah kepada Allah Ta'ala adalah kita berbuat baik kepada ibu dan ayah kita, kan? Birrul walidain. Itu pun kata guru beliau, engkau dikurniakan umur yang panjang tetapi tidak dikurniakan keindahan dan perhiasan dalam pengajian. Maksudnya kamu tidak akan tetap dalam pengajian, tidak akan tetap dalam pengajaran kamu ketika kamu mengajar nanti. Maksudnya tidak akan rasa raunak, manisnya majlis ilmu. Tapi kamu diberi umur panjang. Kenapa? Karena birrul walidain. Kamu buat baik dengan ibu kamu, kamu diberi anugerah oleh Allah Ta'ala dengan umur yang panjang, tapi tidak dapat kemanisan ilmu karena kamu tidak beradab dengan guru kamu. Sebab kamu menyakiti hati dia. Sebab kemungkinan Imam Zaranji, murid yang sangat diberi perhatian oleh guru, tiba-tiba bila guru datang, dia tak mai jumpa tok guru. Tuan. Anak murid ini diberi perhatian oleh guru, tok guru mai tak bilawat tok guru. Hayat tu. Nampak tak? Dan Imam Zaranji radhiyallahu taala anhu dikatakan beliau terus berada dalam keadaan demikian, tinggal di beberapa buah kampung pada kebanyakan waktunya dan tidak menyampaikan pelajaran secara terus menerus kerana di kampung biasanya kekurangan pelajar, tidak seperti di bandar. Saya ini orang panggil apa? Taklikan ini daripada penulis. Ini taklik daripada penulis, bukan daripada pengarang. Asalnya maksud dia apa ni? Dia tidak mampu mengajar. Mengajar di kampung sekejap, lepas tu berhenti. Dia terpaksa pergi tempat lain pula. Mengajar lagi, terpaksa berhenti pergi tempat lain pula. Maksudnya murid sentiasa tidak ramai dan sebagainya. Kenapa? Karena mungkin orang tidak rasa manis dalam majlis dia. Kenapa? Karena tok guru sebut macam tu dekat dia. Jaga, jangan sampai kita terkena dengan doa-doa yang begitu kepada kita. Jangan sampai Tapi guru sebaiknya menjaga ucapan-ucapan kepada muridnya. Jangan sampai sebut kepada muridnya, kamu tidak akan dapat berkat. Kamu akan kamu tak jadi apa. Jangan sebut macam tu. Karena sebahagian ulama kata kalau disebut macam tu, maknanya bukan kesilapan kepada murid, kesilapan kepada guru tu sendiri. Makna dia kamu sendiri itu tidak berkat. Kerana tu murid kamu tidak dapat cahaya berkat kamu. So kadang-kadang bila kita sebut macam tu cepat sangat, itu adalah pancaran daripada cahaya guru tersebut sendiri yang kurang. Maka murid itu jadi macam tu. Sesiapa yang menyakiti guru akan terhalang keberkatan ilmu dan tidak akan mendapat manfaatnya kecuali sedikit jua. Sepotong syair ada menyebut, innal muallima wat tabiba kilahuma innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idza huma lam yukrama yansahani yansahani fasbir lidaika in jafauta tabibaha waqna' bi jahlika in jafauta muallima. Guru dan tabib, ini doktor, masing-masing tidak ingin kebaikan untuk pelajar. Jemaah ini kurang sikit. Innal muallima wat tabiba kilahuma. Sesungguhnya guru dan juga doktor, kedua-dua ini la yansahani. Maksud mereka tidak akan memberi nasihat yang baik kepada murid idza huma lam yukrama, kalau kedua-dua mereka tidak dimuliakan. Maksudnya kita pergi jumpa doktor. Bila doktor nak bagi nasihat kepada kita, kita tidak beradab dengan doktor. Doktor nak cek kita, kita pergi kata kat doktor. Doktor cek elok-elok sikit. Lepas tu doktor kata, pakcik kena makan macam ni. Pandai-pandai pula doktor duk bagi kat saya. Saya tahulah badan saya. Doktor kata lepas tu, ikut suka pakcik lah. Yang nak mampu pakcik, bukan saya. Akhirnya doktor akan cakap macam tu. Cuba cakap elok-elok. Doktor cakap kita, doktor pun kadang-kadang kasar juga. Doktor pun kadang-kadang cakap kasar juga, boleh tahan. Tapi murid, penuntut tadi yang pergi kepada doktor, diam saja cukup. Terima kasih. Bagaimana itu saja. Kalau tidak nanti, masalah nanti. Doktor tu tak akan bagi nasihat yang betul. Doktor kata, pakcik ni sebenarnya sakit di bahagian kaki ni. Mana ada?
Lepas tu doktor bagi ubat. Kenapa bagi ubat ni? Kenapa tak bagi ubat ni? Jadi doktor tanya, pakcik bahagian kedoktoran kan? Bahagian kedoktoran, mengaji lama lah. Tak, saya akan motong tah ya. Habis itu yang doktor tanya, ubat ni, kenapa bagi ubat ni? Kenapa makan hak ni 3 kali sehari? Apa semua tu, buat apa tak tanya? Saja nak tanya sebab apa ni, duk baca dalam Google kata, jangan percaya sangat doktor-doktor ni. Doktor kata apa-apa tu? Ikut suka kamu lah. Jangan biadab dengan doktor. Yang seorang lagi dia muallim, guru. Jangan biadab dengan guru. Kalau untuk guru bagi arahan, bagi pandangan, jangan biadab. Fasbir lidaika in jafauta tabibaha. Sabarlah kamu dengan penyakit yang terkena kepadamu kalau kamu berkasar dengan doktor. Waqna' bi jahlika in jafauta muallima. Dan rasa cukuplah dengan kejahilanmu tersebut kalau kamu beradab dengan muallim, guru kamu. Itu makna. Diceritakan bahawa Khalifah Harun Ar-Rasyid telah menghantarkan anaknya kepada Al-Usmu'i. Minta maaf, bukan Usmu'i, Asma'i. Asma'i. Nama-nama ulama ni kena bagi betul itu Ustaz. Tak boleh tak betul. Ini aib betul lah. Kepada Asma'i untuk diajarnya ilmu pengetahuan dan adab. Pada satu hari Khalifah terlihat Asma'i membasuh kakinya. Tuan-tuan bayangkan kalau orang beli kitab ini dan dibaca sendiri tanpa ada guru, mereka akan terus dengan kesilapan. Tak tahu nama ulama dan akhirnya diulang-ulang bacaan tersebut sampailah ketua baca juga Usmu'i. Dan Asma'i. Untuk diajarnya ilmu. Saya kata saya boleh husnuzan lagi kalau tersilap tu mungkin pada cetakan, tapi kalau dah ulang sampai 3-4 kali silap apa ni? Usmu', lepas tu bawah tu Usmu'i lagi. Maknanya bukan silap cetakan. Baik. Pada satu hari Khalifah terlihat Al-Imam Asma'i membasuh kakinya. Kaki siapa ni? Ketika sedang berwuduk. Betul ni. Ada sikit tak habis ni. Ketika sedang berwuduk, yauman yatawadda wa yaghsilu rijlahu. Baik, fara'ahu yauman yatawadda. Satu hari Khalifah melihat Imam Asma'i sedang berwuduk dan kemudian membasuh kakinya. Basuh ni maksudnya menggosok kakinya. Manakala imam anaknya, yakni anak Khalifah, menyimbah air ke kakinya. Menyimbah air ke kaki Imam Asma'i. Lalu Khalifah mempersoalkan hal itu kepada Al-Imam Asma'i dengan berkata, sebenarnya aku menghantarkan dia kepadamu untuk engkau mengajar dan mendidiknya. Maka kenapakah engkau tidak menyuruhnya menyimbahkan air dengan sebelah tangan dan membasuh kakimu, menggosok kakimu dengan tangannya yang sebelah lagi. Ini Khalifah hantar anaknya untuk belajar dengan Imam Asma'i. Kenapa dulu Khalifah aja hantar anak-anak untuk belajar dengan ulama-ulama lughah ni? Karena untuk takwimul lisan, untuk betulkan lidah mereka dalam ucapan. Kenapa dihantar dalam bab-bab tersebut? Karena bila takwimul lisan, takwimu al-janan, al-banan. Maknanya anggota kita, akhlak kita juga akan terbina dengan betulnya lisan. Sebab tu tengok orang Melayu kita sebut apa, orang tua-tua kita, bahasa jiwa bangsa, betul tak? Betul. Memang bahasa ni sebenarnya jiwa kepada bangsa. Dan untuk melihat bangsa ni macam mana, tengok bahasa ni. Rosaknya bahasa, rosak akhlak budak-budak. Cuba tengok betul tak tuan-tuan? Budak-budak zaman dah rosak bahasa. Tengok akhlak mereka macam mana. Seperti bahasa mereka. Betul tak? Jaga. Sebab tu ulama dulu sangat ambil berat tentang bahasa. Imam Syafi'i dihantar untuk belajar dengan kampung di Huzail 20 tahun belajar bahasa sahaja. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihantar oleh ibu beliau Sayyidatina Aminah bersama dengan Sayyidatina Halimatus Sa'diyah di kampung Bani Sa'ad. Kenapa tujuan dihantar ke kampung? Pada zaman dulu orang-orang bandar hantar anak-anak ke kampung untuk takwimul lisan, menjaga lidah mereka bertutur dengan ucapan Arab yang betul. Maka dihantar ke kampung. Tujuan dia untuk apa? Untuk terbinanya akhlak dengan bahasa. Itu Imam Az-Zabidi rahimahullahu taala menjalankan sarwatu al-lughah. Sarwah al-lughah makna dia gerakkan, menghidupkan lughah Arabiah. Dikarang beliau kitab-kitab berkenaan dengan lughah Arabiah. At-Taj, contohnya Tajul Arus, berkenaan dengan lughah Arabiah, dan dikeluarkan anak-anak murid beliau yang pakar dalam lughah
Tujuannya untuk apa? Untuk bina hadarah, untuk bina ketamadunan. Dengan apa? Dengan bahasa. Penting bahasa. Nah, saya pun rasa macam teringin pula lepas mengaji bahasa Arab, teringin pula nak masuk linguistik bahasa Melayu pula dah. Nak reti tahu pula bahasa Melayu ni, seni bahasa Melayu tu bagaimana. Tapi nak pergi mengaji tu malah lah. Nak pergi dengar orang-orang pakar bahasa Melayu ni bercakap dan kepentingan bahasa tersebut kepada bangsa kita. Penting benda tersebut kena ketahui. Sebab tu terbaik anak-anak dihantar ketika kecil membetulkan lidah mereka dengan kalamullah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah bahasa yang paling indah, bahasa yang paling tepat, bahasa yang turun daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai. Maka pada waktu tersebut lidahnya akan tersusun dengan baik, akhlaknya juga akan terbina dengan baik. Kenapa? Karena dengan nurnya Al-Quran Al-Karim. Baik. Itu orang-orang dulu hantar anak-anak mereka ke kutak. Kutak ni macam tadika zaman lah, belajar Quran, hafal Quran dan sebagainya. Tok guru zaman dulu kalau di kutak, orang paling kaya di kampung. Orang paling kaya di kampung adalah tok guru kutak. Kutak ni bahasa dia macam tadika, macam sekarang ni lah, tempat belajar Quran. Kalau ayah tu beli baju dua, beli satu baju dekat dia, dia akan beli satu lagi dekat tok guru. Kalau beli gula, beli 2 kilo. Sekilo kat rumah, sekilo kat tok guru. Kalau beli kopi satu bungkus dekat rumah, satu bungkus lagi kat tok guru. Dia akan beli macam tu dulu. Rumah tok guru penuh dalam stok. Sebab bukan seorang anak yang bukan seorang waris saja yang bagi, berwaris-waris bagi semua. Lagi tak tahu nak makan bila, tak dalam stok. Tapi tok guru rumah besar tu ya. Nah, kaya dia dengan bab-bab tu. Ini yang berlaku dulu. Baik. Zaman lah baju yang dia pakai dah baru bagi kat tok guru. Dia idea tu. Memuliakan buku dan caranya, memuliakan kitab dan caranya. Memuliakan kitab adalah sebahagian daripada memuliakan ilmu. Pelajar janganlah mengambil kitab kecuali setelah berwuduk. Jangan ambil kitab, jangan pegang kitab kecuali dalam keadaan wuduk. Telah diceritakan bahawa Syekh Al-Imam Syamsul A'immah Al-Khulwani pernah berkata, sesungguhnya aku mencapai ilmu ini melalui penghormatan. Aku tidak mengambil kertas melainkan setelah berwuduk. Zaman dulu dikira kertas. Sebab apa kertas? Sebab zaman dulu tidak ada kitab macam kita ni. Sekarang macam ni, sebit-sebit macam ni. Dulu nak tulis kitab, kertas, layang kertas tu diambil dan kemudian disusun-susun. Jadi dia tidak akan pegang kertas yang berkait dengan ilmu melainkan setelah berwuduk. Al-Syekh Al-Imam Syamsul A'immah As-Sarakhsi, bukan Sarkhasi, Sarakhsi, telah mengidap sakit perut. Dia kena cerit-berit. Pada satu malam beliau mengulang kaji pelajaran dan mengambil wuduk sebanyak 17 kali kerana beliau tidak akan mengulang kaji pelajaran tanpa wuduk. Dan dalam riwayat yang lain disebut itu musim sejuk. Pada musim sejuk yang menyengat, itu pun beliau ambil wuduk sebanyak 17 kali. Setiap kali masuk tandas sedikit, keluar ambil wuduk dulu. Kemudian sekali tengah duduk belajar lagi kitab, sakit perut lagi, masuk tandas. Sebelum keluar ambil wuduk dulu. Itu 17 kali. Kalau kita musim panas pun tak ambil wuduk, musim sejuk. Kita pernah rasa musim sejuk menyengat ni. Kami di Mesir menyengat juga sejuk dia. Kalau di Turki lagi menyengat. Saya pernah pergi ke Turki tu, macam ais ambil. Jadi duk jaga wuduk ya, jangan bagi batal. Nak kentut pun sayang. Tak lagi nak ambil wuduk pula. Ni mau seksa semua ni. Nak kena buka kita punya baju, kita punya jaket dan sebagainya. Tu paling menyeksakan. Tengok macam mana ulama dulu jaga ilmu mereka. Kenapa dibuat macam tu? Kerana ilmu itu adalah cahaya, wuduk juga adalah cahaya. Maka cahaya ilmu akan bertambah dengan adanya cahaya wuduk. Tengok. Dalam bab ini diceritakan adab kita dengan guru, adab kita dengan yang berkait dengan guru, adab kita dengan alatnya ilmu. Nah, ni alat ilmu ni kita, pen dan sebagainya. Nampaklah. Batu pen jangan letak di bawah pen. Pen tak letak di bawah. Pen letak di mana letak pen? Di mana? Di sini. Sini ya. Sini pun boleh lah. Tapi kalau kita tengok duk baca kitab, kita boleh juga tak sini, tak ada masalah.
Jangan letak di tengah kitab lah. Jangan letak di tengah kitab macam ni. Jangan letak macam ni ditutup kitab. Jangan. Ini aib. Ini dimarah oleh guru. Guru saya banyak kali tibai saya disebabkan tak macam ni. Kadang-kadang tengah duduk mengaji dengan Syekh saya, Syekh Ahmad Mamduh, baca kitab tu, lepas tu tanya soalan. Lepas tu tanya soalan, saya letak di tengah macam ni, saya tutup. Syekh berhenti terus waktu tu, bangun dekat saya, pergi buka balik kitab saya, ambil pen saya dan kemudian tibai saya. Tibai slow lah, tibai bagi sakit hati. Jangan buat macam ni, dia kata, ni memalukan. Jangan buat macam ni. Mana boleh letak pen di tengah-tengah kitab macam tu. Merosakkan kitab dan tidak adab dengan kitab. Jangan buat macam tu, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, kalau orang yang belajar dengan guru, dia akan jaga semua benda ni. Orang yang tidak belajar dengan guru, dia akan abaikan benda ni. Dan kalau tuan-tuan tengok orang buat macam tu, tuan-tuan tahu kata dia ni tidak belajar adab. Ataupun dia terlupa. Itu ya, yang kedua. Nampak tak? Ataupun dia nak terberak. Dia kalut dengan atas nama. Dia lari keluar. Nak terberak lah. Tak hidup di hujung dah, dia kata. Hujung dah. Tak ada nak buat keluar. Pen letak di mana, tuan-tuan? Pen letak di telinga. Ni. Ni tempat pen. Allah Ta'ala jadikan telinga untuk meletakkan pen. Lepas tu telinga dia macam ni. Tidak jadikan hidung. Nah? Pen jadi dia untuk tak ni. Ni tak sini. Jadi bila kita tulis, lepas tu nak fikir nak tulis apa, tak di sini dulu. Lepas tu fikir. Lepas tu cari pen tak jumpa, lupa. Rupanya duduk kat telinga dia. Pen di telinga lah. Orang perempuan macam mana nak letak? Jolok celah-celah tu. Tapi ni ada ni pun boleh lah, tak ada masalah. Dah ada jahit, ni dah ada poket ni, pun boleh juga letakkan macam tu. Tak ada masalah. Sebab tu lebih baiknya kalau kata kita nak tanda buku, beli penanda buku. Beli penanda buku, ataupun orang perempuan dia ada tu hak pelekat-pelekat tu, hak warna-warni tu. Perempuan suka macam tu kan. Orang lelaki dia kurang sikit babak tu. Dia suka lipat buku. Tu pun tidak ada adab juga tu. Dia nak buku, dia baca-baca, dia nak tanda, dia lipat buku tu. Jangan macam tu, tak ada adab dengan kita. Jangan lipat buku. Boleh. Tu semua kena jaga tu. Kalau kita jaga yang ni saja, tuan-tuan, tuan-tuan akan rasa manisnya ilmu tersebut. Tuan-tuan akan rasa ta'zimnya ilmu. Dan kemudian akan masuk keberkatan dalam ilmu. Kita belajar sikit, tapi berkatnya banyak. Berkatnya banyak, ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Kita akan jadi mudah faham. Kita akan beramal dengan ilmu tersebut. Itu yang terbaik. Ini tidak kitab letak di bawah, pen letak di bawah. Macam-macam benda yang kadang kita tengok menyakitkan mata kita. Bawa buku macam bawa plastik sampah. Bawa buku macam bawa plastik ikan beli di pasar malam. Ikan, plastik ikan bawa macam mana? Ni bawa macam ni. Bawa macam tu kitab. Ni bawa kitab macam ni. Jalan. Bawa kitab. Sini kitab, sini. Kalau boleh di sini kitab kita. Tapi kalau hujan jangan letak di sini. Hujan letak kitab atas kepala. Hujan letak kitab dalam gini. Dalam sini letak kitab. Biar kepala kita kena hujan, jangan bagi kitab kena hujan. Jaga semua benda tu. Jaga yang tu, insya-Allah Taala bagi berkat. Kitab letak di dada. Bukan dibawa macam jin-jin beg plastik. Balik daripada Sogo. Jangan macam tu. Ustaz kan, ada antara penghormatan yang wajib dilakukan ialah jangan dihulurkan kaki kepada buku. Buku-buku tafsir hendaklah diletakkan di atas kitab-kitab tafsir. Saya tak suka baca buku. Saya bukan baca kitab lagi sedap. Kitab-kitab tafsir hendaklah diletakkan di atas kitab-kitab lain kerana menghormatinya. Jangan letakkan kitab pun hatta susunan mengikut kepada martabat kitab tersebut. Jangan diletak kitab yang lain di atas kitab tafsir. Hatta susunan di atas rak pun perlu dijaga. Paling atas rak perlu diletakkan kitab tafsir. Kalau lagi bagus lagi, dilihat pula tarikh matinya mufassir tersebut. Siapa yang mati dulu? Di antara semua mufassir, kita ada tafsir Tabari, kita ada tafsir Qurtubi, kita ada tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi, kita ada tafsir apa lagi? Ibnu Atiyah, kita ada tafsir tafsir Sya'rawi, tafsir ini, banyaklah tafsir dalam dunia ni. Nak susun mana dulu yang depan sekali, yang pergi hujung sekali? Kalau lebih baiknya susun yang paling awal mati di antara semua. Jadi kita nak kena tahu tarikh mati ni siapa yang mati dulu. Imam Tabari awal daripada semua. Tak Imam Tabari dulu. Mana? Kemudian tak pula kita imam ni. Susun macam tu. Kalau tak boleh kita tak payah nak letak ustaz. Tafsir tak di atas sekali.
Bahagian kedua, hadis. Rak kedua, hadis. Bahagian ketiga, rak yang ketiga, fikih. Kitab fiqh. Bahagian keempat, tasawuf. Bahagian kelima, lughah. Kitab bahasa, kerana dia alat, mantik, apa semua sekali tu, tak di bahagian bawah sekali. Bahagian lima. Jadi kalau kita susun kitab di atas apa ni, meja, jangan disusun tafsir kemudian disusun kitab lain di atas dia. Lebih hebat lagi, majalah mingguan wanita di atas ni. Majalah mingguan wanita, majalah apa ni, berenang, semua duduk kat atas kitab tu. Tafsir apa semua sekali. Majalah bola. Mama bapa, majalah apa? Betul. Kan? Tak kat atas-atas. Jangan macam tu. Tidak ada adab. Buku-buku kitab-kitab tafsir hendaklah diletakkan di atas kitab lain kerana menghormatinya. Jangan diletakkan di atas kitab sesuatu yang lain seperti botol dakwat dan lain-lain. Jangan letakkan suatu tak botol dakwat ke, letak ni ke. Kecuali alatnya berkait dengan ilmu juga, berkait dengan kitab juga, seperti pemberat buku. Itu alat untuk kitab. Tak apa. Pemberat buku. Tuan-tuan pernah tengok kan pemberat buku? Ada kan? Tak. Saya duk cari pemberat buku tu. Ada ke di Malaysia jual? Tak ada kan? Tak ada. Tu guru saya pun beli di US. Dia cerita kat saya jealous lah tengok tu. Saya tak minta lah kat dia lagi. Dia pun tak ada satu tu ya dah. Saya duk cari pemberat buku tu. Nah, kalau tuan-tuan ada dua, saya nak beli satu. Tu ayat tu guru lah. Ayat nak murid bagi saja kan. Dah saya nak beli semua. Kalau ada, bagi tahu saya nak beli satu. Ya. Pemberat buku, sebab bila buku yang besar-besar tebal-tebal kita nak baca, nak letak pemberat tu di atas. Nah. Ustaz beli je besi ke tak? Besi 4 kilo tu tak satu. Elok. Beli besi 4 kilo tak satu. Bukan alat dia tu kan. Ada alat dia, tak ada alat khas dia. Baik. Ala kulli hal, jangan letakkan sesuatu di atas buku. Tapi ada seorang ulama mengatakan bahawa kalau diletakkan di atas buku dengan bukan tujuan untuk menghina, bagi ulama kata tidak ada masalah. Sebaiknya elakkan. Ustaz kami Burhanuddin, ini siapa ni? Al-Imam Burhanuddin Al-Mardinani telah mengisahkan satu cerita daripada salah seorang guru, seorang syekh, bahawa seorang ahli fiqh telah meletakkan bekas dakwat di atas bukunya. Lalu beliau berkata kepadanya dalam bahasa Parsi, maksudnya seorang guru berkata kepada muridnya yang dia alim juga. Kata beliau, Barniabi. Barniabi yang bererti engkau tidak akan mendapat manfaat daripada ilmu engkau. Kenapa? Karena tidak beradab dengan kitab yang kamu tulis. Dia letakkan dakwat, bekas dakwat di atas kitab. Ustaz kami Al-Qadi Al-Ajal Faqrul Islam yang dikenali dengan Qadi Khan pernah berkata, jika bekas dakwat itu diletakkan di atas buku bukan untuk meringan-ringankannya, maksudnya bukan untuk bermain-main, bukan tujuannya untuk menghina ilmu tersebut, maka perbuatan itu tidak mengapa, tetapi lebih baik dielakkannya. Lebih baik kita elakkan daripada kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad melakukan sedemikian. Maksudnya kalau bukan tujuan untuk menghina, tidak masalah, tapi sebaiknya elakkan, kata Qadi Khan. Antara penghormatan terhadap kitab ialah mengelakkan penulisannya. Ni antara cara menghormati kitab apa dia? Kalau kita nak catat ilmu, perbaiki tulisan kita. Jangan pakai catatnya, huduh tulisan kita. Sebab apa? Jangan ditulis dengan tulisan yang halus dan tidak jelas. Ditulis halus. Kecil betul dia tulis. Sampai dia pembaca tak nampak. Jangan diconteng dengan tulisan yang halus di tepi lembaran buku, kecuali jika terpaksa. Sebab tu sebagian ulama ada satu lagi buku. Dia akan dipanggil, kalau dalam bahasa Arab panggil kashkul, bahasa kita buku tulis itulah, buku tulis. Daftar, buku tulis itu dibawa bersama. Jadi mana-mana yang dia nak tulis, contoh muka surat 26, dia akan tulis muka surat 26, dia tulis nombor 1 sekian-sekian. Jadi macam tu. Ini dhabit yang ustaz bagi tadi, yang Tok Guru bagi ini dhabitnya. Sebut macam tu. Faham? Tapi kalau kita biasanya tulis di atas buku ni, tapi tulis dengan cantik, tulis dengan elok. Lepas tu kena ada dia punya sistem dia. Jangan tulis di atas tulisan tu, tulis nombor 1, tulis tepi. Nombor 2 di atas tulisan tu, tepi. Macam tu maksudnya. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala pernah melihat seseorang yang menulis halus dalam penulisannya. Lalu beliau berkata, janganlah engkau menghaluskan tulisanmu. Maksudnya jangan engkau mengecilkan tulisanmu.
Kerana jika engkau masih hidup, engkau akan menyesal, dan jika engkau mati, engkau akan dicaci. Apa makna dia? Makna dia, kalau kita hidup, umur kita panjang, kita tua, mata tak apa nak nampak, nanti kita akan menyesal. Kecilnya tu dia. Tak nampak dah. Pakai spek mata pun tak nampak lagi. Aku tulis apa dulu ni. Kalau kita mati, dicela. Dicela oleh siapa? Oleh cucu kita. Cucu kita buka kitab kita. Cucu kita kata, Tok Wan ni tulis apa ni? Tak nampak apa. Lagi teruk, tulisan buruk. Buruk rupanya tulisan Tok Wan. Kena kutuk gitu ya. Kita lah kubur. Duk kena pak kepala kita. Tepuk dia. Kena kutuk dah dengan cucu. Sebab tulisan buruk. Tapi kalau tulisan lawa, tulisan besar dan ada faedah. Faedah yang banyak. Maka murid kata, Masya Allah. Moga Allah Ta'ala rahmati Tok Wan. Karena disebabkan dia meninggalkan catatan dia, kami dapat faham dengan apa yang dimaksudkan oleh penulis dan kita, karena dia mencatat pengajian daripada gurunya. Ilmu tu min as-sudur, fi as-sudur, sudurir rijal. Jadi diambil daripada gurunya, dicatat, kami pun boleh ambil faedah sekali. Sebab tu kitab para guru yang dicatat dan ditulis oleh guru ni kitab sangat mahal. Kalau pergi rumah tok guru yang dah meninggal, tengok ada kitab-kitab dia yang ada catatan dia di tepi. Catatan tu mahal. Khususnya setelah dia jadi guru. Bila dia catat, lagi mahal. Kenapa? Karena yang dia catat tu mesti faedah yang sangat penting pada masalah tersebut. Saya ada buku catatan Dhabit yang ditulis oleh Syekh Abdul Karim Banjar. Syekh Abdul Karim Banjar mensyarah, dia murid kepada Syekh Abdul Qadir Mandili, pengarang Bagi Hati. Saya ada buku yang dia sendiri dhabit. Buku penawar Bagi Hati, dia mengajar di Masjidil Haram. Dia dhabit buku tu sendiri dengan tulisan. Tulisan dia cantik, khat dia lawa, dan dia seakan mensyarahkan kitab penawar Bagi Hati itu dan jelas apa makna yang disebutkan oleh pengarang kitab, tok guru dia sendiri. Bila kita baca tu, Masya Allah, bagusnya dia punya syarahan dia. Tapi itu dia tulis penuh, tapi cantik. Diceritakan bahawa Syekh Al-Imam Muhammad Majduddin Asy-Syarqa saya tengok Majduddin Sarhaki, ya betul lah, Sarhaki, yang dirahmati Allah, pernah berkata, kami kesal dengan tulisan yang kami haluskan, yang kami kecilkan. Kami kesal dengan pemilihan isi yang kami lakukan. Pemilihan isi ni makna dia, kami memilih-milih waktu ketika Tok Guru ajar, kami tak tulis semua. Kami pilih apa yang kami nak tulis. Kami menyesal dengan perkara tersebut. Sebab lepas tu tertinggal. Ruginya. Dulu Tok Guru ada sebut, saya lupa. Saya tak tulis yang tu. Rupanya tu diperlukan. Dan kami kesal juga. Kenapa? Kerana kegagalan kami mendapatkan buku lain yang sahih sebagai rujukan. Maksudnya ini muqabalah. Dipanggil muqabalah, makna dia. Sebab tu penting waktu pengajian. Yang penting, sebab apa kita buat macam ni, saya tuan-tuan. Tengok. Ini saya ada satu kitab. Di sini saya ada kitab terjemahan Ta'limul Muta'allim juga, yang diterjemah oleh seorang kiai daripada Indonesia. Saya ada kitab ini. Saya ada kitab ini syarah kepada Ta'limul Muta'allim dalam bahasa Arab. Jadi bila kita tengok, bila kita mengajar dan kita dah buat perbandingan kitab ni, jadi kita tahu mana kitab yang cetakannya betul dan mana cetakannya yang sejatuh. Itu penting muqabalah. Muqabalah ni apa dia? Kita buat perbandingan di antara kitab dengan kitab. Maka nanti kita tak akan sesat. Kalau tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan semua pakai kitab yang sama macam saya, dan kita teruskan bacaan dengan kitab ni tanpa saya sendiri melakukan muqabalah dengan kitab yang lain, maka pada waktu itu kita akan kekal dengan kesilapan. Semua akan terus kekal dengan kesilapan tersebut. Faham? Ini kitab ni bagus. Ini ta'lim, syarah ta'lim, ini bahasa Arab. Dan saya rasa ini satu-satunya syarah dalam kepada Ta'limul Muta'allim yang dicetak. Allah alam yang tak dicetak kita tak tahulah. Ada kitab lain ke tidak. Sebab itu perlu muqabalah, perlu kepada ada perbandingan di antara kitab dengan kitab untuk kita tidak berterusan dengan kesilapan. Bentuk potongan kitab hendaklah dibuat dalam bentuk 4 segi. Katanya yang memulakan dengan potongan yang sedemikian adalah Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Tapi tidak juga sebabnya kalau kita tengok Al-Quran yang ditulis pada zaman Sayyidina Osman, Sayyidina Abu Bakar pun dalam bentuk 4 segi juga lah. Karena bentuk tu lebih mudah untuk dibawa, untuk dipegang. Jangan buat kitab bentuk bulat, jangan buat bentuk 4 segi, 3 segi, bentuk 3 segi, payah nak tulis.
Keadaannya lebih senang untuk diangkat, diletak dan ditelaah. Janganlah ada sesuatu yang berwarna merah di dalam buku, kerana ia adalah rekaan para filosof, yakni ahli falsafah, bukannya perbuatan para ahli salaf, yakni tokoh-tokoh di zaman permulaan Islam. Beberapa orang guru kami tidak suka menggunakan kenderaan berwarna merah. Hatta kenderaan merah pun tak digunakan oleh sebahagian ulama. Warna merah ni mereka bukan tak suka saja pada masalah tulisan, hatta bak lain pun, baju merah, kenderaan merah dan sebagainya. Makruh. Sebagian ulama kata makruh, tapi pandangan yang kuat dalam mazhab Syafi'i tidak makruh. Perempuan tak apa, no? Perempuan tak apa, jangan bimbang. Tengok makcik-makcik belakang pakai tudung merah, pakai tudung gelap, mampu kita makruh ni. Tak, perempuan tak ada masalah, jangan bimbang. Yang dibincang sekarang ni masalah orang lelaki pakai baju merah boleh ke tidak? Baju merah yang macam mana yang dimaksudkan kepada lelaki? Dia panggil humra'ul qina, merah yang terlalu terang. Merah terang betul tu. Jadi boleh ke tidak orang lelaki pakai? Imam Syafi'i mengatakan bahawa tidak ada masalah. Tidak ada masalah kalau tidak menjadi uruf, adat pakaian itu dipakai oleh orang fasik pada zaman tersebut. Kalau pakaian yang jenis itu, maksudnya warna yang macam itu dipakai oleh kelompok tertentu, yang mereka ni adalah ahli fasik, maka elakkan memakai pakaian tersebut. Karena man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tapi kalau tidak, mana ada kan? Kalau kita pakai baju merah ke, jubah merah ke, apa semua tadi, ada masalah kan? Memang ada pakaian khusus kepada orang fasik dari tempat kita. Faham tak? Ada satu negeri, orang lelaki memakai pakaian yang warna-warni, kecuali warna putih. Jadi kalau kita pergi tempat tersebut, jangan pakai pakaian yang bercanggah dengan ahli tempat tersebut. Kerana dia akan dianggap sebagai sawbu syuhrah, pakaian kemasyhuran. Kita orang Melayu kita, jubah Melayu kita macam mana? Jubah bangsa tak? Jubah duk jual dalam pasaran. Tengkok warna lain, dekat poket warna lain, dekat sini pun warna lain, betul tak? Macam-macam warna ada dekat jubah tersebut, betul kan? Di Mesir, jubah macam tu sebahagian tok guru kita tegur. Kata ni bukan adat dan urufnya orang Mesir. Jadi ni tak elok dipakai macam tu, bagi guru-guru, para ustaz tak elok pakai macam tu. Kalau pakai jubah warna satu saja. Kalau warna koko, kalau warna hitam, gitu maksudnya. Sebagian guru melarang macam tu. Tapi tempat kita tak ada masalah. Kalau pakai itu tak ada masalah. Faham? Jadi tahqiq kepada masalah merah macam mana tuan? Maksudnya kita nak hukum pada masalah merah yang tuntasnya. Mazhab Syafi'i mengharuskan. Mazhab Syafi'i mengharuskan masalah tersebut. Itu ada dibahas oleh Imam Al-Bajuri dalam kitab Syarah Syama'il. Dalam bab berkenaan Nabi memakai pakaian berwarna merah. Tapi merah yang macam mana Nabi pakai, katanya merah yang Nabi pakai tadi telah luntur warnanya. Sebenarnya telah luntur sedikit. Antara cara menghormati ilmu ialah menghormati rakan belajar dan orang yang dipelajari sesuatu ilmu daripadanya. Kita hormat dengan guru dan hormat dengan rakan kita dalam pengajian. Kena hormat. Sebab itu antara adab kita dengan ilmu, ketika dalam majlis ilmu, yang pertama jangan bersembang depan guru. Yang kedua, kalau orang ni tidak beradab dalam majlis, boleh tak orang dalam majlis tegur orang tersebut? Sebaiknya jangan, biar guru yang tegur. Jangan kita yang tegur. Kita cuma tengok, dia buat pula. Maksud dia tidak beradab dalam majlis. Contohnya dia tahu dah ustaz memang marah kalau angkat telefon. Kawan ni mungkin baru main, dia angkat telefon. Maka kita pakat tengok dia. Jangan kita yang kata tak telefon. Jangan kita yang kata. Biar guru yang kata. Kerana bila guru kata, itu lebih mengurangkan permusuhan dibandingkan dengan kita sebut pada waktu kepada kawan kita. Dia akan marahkan kita nanti. Dia kata ustaz tak kata apa pun, hal lebih-lebih buat apa? Nanti akan jadi musuh pada waktu itu. Faham? Jadi kita buat tak tahu je. Tapi kita tengok dia. Tak payah buat muka. Dia buat muka pula. Semua pakat tengok macam dia melakukan dosa besar seperti berzina. Kan? Jangan buat muka apa. Buat tak tahu je. Buat tak tahu. Tapi perasan kata apa ni, nanti kalau ustaz nampak, guru nampak, guru sendiri akan tegur. Faham? Cara duduknya ke mungkin tak pandai elok sebagainya. Baik. Berusaha agar dikasihi orang adalah dicela, kecuali dalam menuntut ilmu. Dia panggil tamalluk, dia panggil. Tamalluk ni maksud dia apa dia? Kalau bahasa kita, bahasa Kedah dipanggil pulun. Tahu pulun? Pulun duk pi ke orang, pi rapat dengan orang apa semua. Ini dicela dalam urusan keduniaan. Kecuali apa?
kecuali menuntut ilmu. Kerana oleh itu sewajarnya lah ia berusaha untuk mendapatkan kasih sayang gurunya dan kawan belajarnya untuk mendapat manfaat daripada mereka. Jadi dia boleh pulun baik dengan orang-orang yang, contoh orang ni ada kebolehan, kita boleh minta tolong dia untuk dalam bahagian ilmu. Ini boleh tamalluq dengan dia. Kita boleh buat baik dengan dia, beli hadiah dekat dia, beli hadiah dekat guru kita. Tujuan dia untuk apa? Untuk mendapatkan kebaikan daripada guru kita dalam ilmunya. Tu tujuan tu tak ada masalah. Dulu sebab tu ada anak-anak murid zaman dulu, kalau dia pergi cari kayu api dekat tok guru dia, cari kayu api. Zaman dulu kan masak guna kayu api. Jadi anak murid pergi cari kayu api, sampai depan rumah tok guru, dekat tempat kayu api itu dia akan lempak kayu api itu kuat-kuat. Perang. Kenapa dia lempak kuat-kuat? Nak bagi tok guru suar kepala, tingkat tengok siapa yang cari kayu api tu. Oh dia rupanya. Maka didoakan, moga Allah berkati anak murid saya. Tu tujuan lempak tu. Nak bagi tok guru dengar, dengan tak slow-slow. Jadi tok guru tak tahu. Tujuan dia untuk nak bagi tok guru doakan dia. Bukan tujuan lain Kalau tok guru ada anak dara comel, anak tok guru lawa. Jadi dia pun pergi lempak tu dengan harapan tok guru akan bagi anak dara dia nanti. Jadi bini dia. Yang ni. Ini tujuan lain ni. Jadi pergi lempak kuat-kuat tu untuk tujuan tok guru doakan dia. Tu tak apa. Boleh buat macam tu, tak ada masalah. Jangan lempak kat kepala tok guru ya. Tu biadab. Pergi lempak. Jangan buat macam tu je. Baik. Boleh faham ni? Masalah ni kena ambil perhatian. Itu kerana orang main baik dengan tok guru, bagi hadiah dan sebagainya, tujuan untuk didoakan. Moga dapat barakah. Pelajar hendaklah mendengar ilmu pengetahuan dan ilmu hikmah dengan penuh penghormatan, walaupun yang didengarinya itu sudah 1000 kali, 1000 kali dalam satu masalah. Ini adab yang jarang diamalkan oleh penuntut ilmu zaman sekarang. Itu dia selalu komplain kalau ustaz ni ulang 4 kali cerita tu, dia kata asyik ulang cerita tu je. Ustaz ni cerita tu je dia tahu Ustaz tu terlupa dia pernah main ceramah dah surau tu. Dia ingat dia tak cerita lagi cerita tu, rupanya dia cerita dah. Dia ulang lagi cerita tu. Tengok main minggu sekali, rupanya dia ni memang jenis pelupa. Dan dia suka ulang cerita. Cerita lagi ulang yang sama. Murid yang baik, dia dengar 1000 kali pun dia akan kagum seperti kali pertama dia. Ini murid yang baik. Ini orang panggil apa ni? Dia panggil apa ni? Dia panggil teknik mendengar. Pendengar yang baik. Dia takkan berubah telinga dia. Dia tak akan pergi nyampuk orang ketika orang sembang. Kita senang jadi teknik bercakap, kita mengaji. Mengaji cara nak bercakap. Teknik mendengar, susah kita nak mengaji. Macam mana kita nak bagi perhatian ketika orang bercakap? Faham? Betapa ramai orang yang boleh bercakap depan orang dengan baik, tapi dia tidak mampu menjadi pendengar yang baik. Baginda Nabi kita Muhammad SAW adalah pendengar yang baik. Sayyidatina Aisyah cerita tengah malam, sebelah orang isteri yang berjanji nak cerita tentang suami mereka. Kan ada cerita tu dalam hadis Ummu Zara. Hadis tu saya dah berniat lama nak syarahkan hadis tersebut sebab apa? Dalam hadis tu banyak perkara yang perlu diambil oleh suami isteri. Adab-adab dan sebagainya. Dan Nabi dengar daripada awal cerita sampai habis cerita. Hadis tu panjang. Dan hadis tu penuh dengan bahasa yang indah. Semua berkat cerita pasal suami masing-masing. Zauji kalah min jamalin rastin ala jabalin wa'rin. Ada seorang isteri yang pertama kata, suami saya seperti unta kurui yang duduk di atas gunung yang tinggi. Apa makna untuk unta kurui ni? Kalau tak ada faedah apa lelaki saya ni? Unta kurui, faedah tak ada. Nak buat turun pun tak ada guna. Orang nak makan pun tak boleh, kurui sangat. Nak abang kata suami saya tak guna, tapi dia tak abang, suami saya ni tak guna. Tapi dia abang guna dengan bahasa yang cantik pada waktu itu. Digunakan dengan bahasa unta kurui semua kali. Ada seorang lagi pula kata, suami saya tak ada cerita tentang dia. Saya tak ada cerita tentang dia. Tadi kan dah janji dah. Semua kena cerita pasal suami masing-masing. Saya tak ada cerita. Kalau saya cerita, mati saya. Tahu dah. Bodoh. Maksud dia cerita dah sebenarnya tu. Walaupun dia kata saya tak boleh cerita. Tapi kalau saya cerita, sama ada saya dipukul kepala ataupun saya akan patah kaki. Tahu dah kata, ini perangai mesti bodohnya ni. Ada yang sebut, Zauji masuhu kamassil arnab. Dia punya sentuhan dia seperti arnab, lembut dia. Lepas tu dia cerita semua pasal suami dia. Nabi tidak balas langsung. Nabi dengar cerita tu. Akhir sekali baru Nabi balas. Bila cerita pasal Ummu Zara memuji Abu Zara, maka Nabi kata, aku ini wahai Aisyah, dibandingkan dengan kamu seperti Abi Zara dengan Ummu Zara lah. Sebab Abi Zara kan, Ummu Zara duk puji Abi Zara banyak.
Maka Nabi kata, aku dengan kamu macam yang suami terakhir itulah. No? Maksudnya banyak buat baik kepada kamu dan sebagainya. Maka Sayyidina Aisyah kata, bahkan kamu lebih baik daripada Abu Zarah ya Rasulullah. Tengok kan ada tu, tiba balik. Ni tidak, kita suami isteri cerita ya. Dengar ada cerita tu, nak kali lah. Cerita lain pula. Bini kita pun jadi terputih nak cerita. Ataupun dia baru duk cerita, kita dah mengerah dah. Lah, baru nak cerita. Tidur dah. Kalau orang lain cerita, bukan main lagi. Jadi, tidak ada teknik mendengar yang baik. Nabi menunjukkan teknik mendengar yang baik. Tengok. Ni, teknik mendengar yang baik apa dia? Salah satunya, kalaupun dengar beribu kali, maka dia tetap menganggap bahawa ini kali pertama dia dengar. Ada orang berkata, sesiapa yang penghormatannya selepas 1000 kali tidak seperti penghormatannya pada pertama kali, maka dia bukanlah ahli ilmu. Maksudnya kalau kali pertama dia dengar, dia kagum. Kali kedua dengar, dia dah rasa biasa lah. Bayangkan kalau 1000 kali diulang cerita tu, maka dia akan terus rasa rendah dengan Tok Guru tu. Tapi kalau 1000 kali pun Tok Guru tu ulang kisah yang sama, tetap dia kagum dan tetap dia catat, tetap dia anggap bahawa ini ilmu yang baru. Maka pada waktu tersebut inilah murid yang disebut sebagai ahli ilmu. Faham? Penuntut janganlah memilih ilmu itu secara bersendirian. Sebaliknya, hendaklah diserahkan kepada gurunya, kerana guru telah mendapat berbagai-bagai cubaan mengenainya dan mengetahui apa yang wajar dan sesuai dengan pribadi seorang muridnya. Jangan kita pergi letak sesuatu pada guru kita. Contoh, Ustaz, nanti dah habis kitab ini, saya cadang Ustaz kita baca kitab ni pula. Dia pula cadang. Jangan cadang kepada guru. Biar Tok Guru cadang. Tak apa kita tanya, Ustaz cadang nak baca kitab apa nanti? Kalau Tok Guru tanya, nak baca kitab apa? Kadang katakan nak baca fiqah Ustaz, baca fiqah. Okey, fiqah. Pernah belajar kitab apa dah? Fiqah. Saya pernah belajar kitab ini. Okey, baik. Kalau macam tu kita baca kitab ini. Macam tu boleh lah. Tapi kalau Tok Guru kata, Tok Guru tak tanya, jenis Tok Guru tak tanya. Ada seorang guru saya, nama Syekh Abdul Hamid. Duduk Masjid Azhar. Dia duduk aja di Masjid Azhar. Setiap hari macam tu. Sekarang dah lama saya tak jumpa dia. Syekh Abdul Hamid ni, siapa pun datang kepada dia nak belajar ilmu nahwu, dia tidak akan baca kitab yang salah. Hatta kamu doktor sekalipun, dia tak akan tanya, kamu dah baca kitab apa dah nahwu. Dia akan suruh mula buka kitab Tuhfatus Saniyah, kitab Tok Guru dia, Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Dia anak murid pada Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Dan dia akan mula, siapa-siapa pun, hatta doktor ni dah baca Ibnu Aqil sekalipun, dah baca Ashmuni sekalipun, tetap kena baca Tuhfatus Saniyah tu, syarah kepada Jurumiyah. Mula tu pun kena baca dengan dia, siapa-siapa pun. Jadi ini adab kita dengan guru. Kalau Tok Guru suruh, jangan kita duk buat bebai pula. Kita pula kata, kitab ni dah banyak kali dah baca, takkan nak baca kitab ni lagi. Jangan. Betul, ada sebahagian guru, Tuan Guru Haji Umar Zuhdi. Tuan Guru Haji Umar Zuhdi, ketika mana dia baca kitab Al-Jurumiyah, dia ulang balik baca Al-Jurumiyah di pondok, Tuan Guru Fadil, Tuan Guru Haji Rifai, Ustaz Rifai, pondok dekat dengan pondok apa? Dekat dengan ni lah, dekat dengan pondok Lanai, dekat balik. Tengok main mengaji balik. Dia buka pondok lah. Tok Guru lah, anak murid pada Tok Guru Haji Umar Zuhdi, main balik mengaji. Main duduk balik dalam kelas. Tok Guru Haji Umar bila tengok dia, main mengaji buat apa? Dan Tok Guru mula balik kitab, nak mengaji balik. Padahal dia dah boleh baca kitab besar-besar dah. Main mengaji juga walaupun Tok Guru mengajak Jurumiyah. Ini tidak, kita dah mengajak kita ini, Tok Guru mula kitab rendah balik. Tok Guru dah baca kitab tu banyak kali dah, saya banyak kali dah dengar kitab tu. Ada laisa min ahli ilm. Ini bukan ahli ilmu. Ini orang yang sombong. Faham? Walaupun cerita Tok Guru, kalau dalam kitab tu dia baca, dia akan ulang cerita yang sama. Baca kitab tu 4 kali cerita tu, tetap dia main juga kelas. Tetap dia dengar juga. Orang macam ni akan jadi Tok Guru besar nanti. Faham tak? Akan jadi Tok Guru besar nanti. Isteri saya selalu kata dekat saya. Isteri saya kadang-kadang dia ikut saya, dia kata, abang saya dah boleh hafal dah cerita-cerita abang. Saya kata, alhamdulillah boleh hafal. Kalau tidak tak hafal cerita tu, kau boleh hafal juga. Senyap dia. Dia nak pemain saya. Saja melawak-melawak. Bini saya boleh pemain saya, tuan-tuan. Bini orang lain takkan nak pemain saya. Takkan orang lain, anak murid tak berani pemain saya. Isteri saya yang paling berani. Jadi saya pun pemain dia balik. Dia kata kat saya, tahu dah, kalau abang cerita tu saya dah tahu nak sambung. Baguslah. Kau boleh hafal. Kalau tidak, kalau nak suruh baca sendiri, nak jumpa mana cerita tu?
Bukan disebabkan saya ulang tu lah dia boleh hafal. Nanti mana tahu dia boleh jadi tok guru juga. Boleh mengajar orang lain pula disebabkan ulangan cerita saya saja. Ulang balik asal cerita. Itu kan faedah mengulang. Idza takarrara taqarrara, kata ulama. Kalau diulang-ulang maka akan lekat. Takarrara taqarrara. Ulang-ulang lekat kuat. Itu maknanya. Baik. Penuntut janganlah memilih ilmu secara bersendirian. Baik. Al-Imam Al-Ajal Al-Ustaz Syekhul Islam Burhanul Haq Wad-Din yang dirahmati oleh Allah pernah berkata, penuntut-penuntut ilmu di zaman permulaan menyerahkan urusan mereka mengenai pembelajaran kepada guru mereka. Tengok. Diserahkan urusan pembelajaran kepada guru mereka. Dengan itu mereka berjaya sampai matlamat dan tujuan mereka. Sedangkan di zaman ini mereka memilih sendiri. Ni di zaman ini, zaman bila ni? Zaman beliau. Zaman lah lebih lagi lah. Dia pula letak kat tok guru tak baca kitab apa. Ustaz kena baca kitab ni. Lagi hebat lagi, dia pula hebat pula kat ustaz. Ustaz kena cakap macam ni. Jangan cakap macam ni. Siapa ustaz ni? Lah ni, baik kamu cakap. Senang. Dia panggil kita pergi tempat dia. Lepas tu dia hebat kat kita. Ustaz kena cakap macam ni, jangan cakap macam ni. Ustaz kena sebut macam ni, jangan sebut macam ni. Lah ni, kamulah cakap. Panggil saya apa? Sip duit surau kamu tu. Panggil kita, letak kita nak tahu cakap apa. Kita pun takkanlah bodoh nak cakap semua benda sampai tak tengok tempat. Faham tak? Kadang-kadang orang ni dia tidak mengamalkan benda tersebut. Kalau dia amalkan adab tu insya-Allah khair. Tengok je lah ustaz pun jangan semua tempat dia nak hentam orang je. Saya orang berkenan sikit dengan orang-orang yang dalam majlis ni, anggap semua orang dalam majlis tak erti apa. Tu saya cukup pantang orang macam tu. Jangan kita dalam majlis duk anggap kita paling erti, orang lain semua tak erti. Syarah ni macam kita ni tak erti apa duduk depan dia. Kena ada hormat. Guru kalau ada hormat dan dia ada takzim kepada murid-murid dia. Ni orang yang hadir ni bukan mesti orang ni tak tahu apa. Maka pandangan itu juga akan berpaling kepada dia. Tapi kalau dia sendiri dalam hati dia duk anggap semua orang tak erti, dia tak tahu kat depan dia kadang lebih alim daripada dia. Nak dengar dia cakap apa, maksud tu akan nampak habis semua kita punya keaiban pada waktu tersebut. Jangan kita buat macam tu. Baik. Sedang di zaman ini mereka memilih sendiri, maka menyebabkan mereka gagal mencapai matlamat dalam ilmu pengetahuan dan kefahaman. Lepas tu kitab ni Masya Allah tuan-tuan, kalau dibaca betul-betul, difaham elok-elok, banyak perkara yang kadang-kadang kita terlepas. Kita dah kadang terlaku kepada guru kita. Kita dah buat dekat dia macam tu. Diceritakan bahawa Muhammad ibn Ismail al-Bukhari telah memulakan membaca kitab mengenai solat di hadapan Imam Muhammad ibn al-Hasan. Tapi pandangan ini kata para ulama kurang tepat. Kenapa? Karena disebut di sini, ada disebut di sini. Karena Imam Muhammad al-Hasan wafat pada tahun 189 Hijriah. Manakala Imam Bukhari lahir di Bukhara lebih kurang 5 tahun selepas dia wafat. Dia wafat. Imam Muhammad bin Hasan Syaibani, murid Imam Abu Hanifah, wafat 189. Imam Bukhari lahir 194. Maknanya dan masuk ke Baghdad, yakni Imam Bukhari masuk ke Baghdad pada tahun 210. Waktu umur dia 21 tahun. Jadi waktu dia masuk daripada waktu dah selepas 26 tahun Imam Muhammad bin Hasan meninggal. Maksud 26 tahun dah meninggal. Macam mana Imam Bukhari boleh mengaji dengan Imam Muhammad bin Hasan? 26 tahun. Dan tengok di sini. Ni kiai ni, nama Kiai Haji Ali As'ad. Saya tengok dia punya nota kaki dia kata apa? Kisah ini perlu dicek kembali, dia kata. Kena tengok balik. Kerana Ibnul Hasan, yakni Muhammad bin Hasan, wafat tahun 189. Sedang Al-Imamul Bukhari baru lahir di Bukhara lebih kurang 5 tahun kemudian. Iaitu pada tahun 194. Dan masuk ke Baghdad, tempat Imam Muhammad bin Hasan pada tahun 210. Sekitar 21 tahun setelah Ibnul Hasan sendiri wafat. Selepas wafat 21 tahun dah, kata beliau. Maka apakah ini bahagian daripada karamah beliau berdua? Allahu a'lam. Tengok, dia tak kata cerita ini tidak betul. Ini cerita ni tak boleh terima akal. Orang dah mati macam mana hidup balik? Tak. Dia kata kemungkinan ini karamah. Boleh jadi. Ini orang yang beradab, insya-Allah. Ini kita adab dan orang yang tulis ini pun beradab. Faham tak?
Jadi itu perlu tahqiq dalam sebahagian masalah. Cuma kita katakan mungkin Karamah dan mungkin Muhammad bin Hasan yang lain dan sebagainya. Nah, dan bila disebut ini, tapi beliau pernah berkata kepada Imam Bukhari, pergi dan pelajarilah ilmu hadis, kerana beliau berpendapat ilmu itu lebih sesuai dengan kepribadian Imam Al-Bukhari. Dari itu beliau mempelajari ilmu hadis sehingga beliau menjadi orang-orang yang terkemuka di kalangan imam-imam hadis, yakni guru-guru yang menjadi ikutan dalam ilmu hadis. Tengok, Imam Bukhari kerana mengikuti arahan guru beliau, maka beliau menjadi. Sebab tu kita, kalau tok guru kita kata gini-gini, ikut. Boleh faham? Saya tok guru saya suruh duduk di Mesir lagi 10 tahun. Dah habis 4 tahun. Ada 6 tahun lagi. Tok guru saya ketika masih mari ke Malaysia, Syekh Ahmad Mamduh waktu datang ke Malaysia, setiap kali majlis ada, rupanya dia duduk tengok. Rupanya orang-orang kita di Malaysia pun kenal saya, sambut saya sekali dalam majlis. Saya duduk belakang sekali. Saya hadir, saya terjemah Syekh. Syekh pernah datang sekali, lebih kurang 4 ke 5 tahun yang lalu. Tak maaf, 7 tahun yang lalu Syekh datang. 7 tahun yang lalu Syekh datang ke Malaysia. Jadi lepas tu waktu Syekh nak balik, Syekh, bila Syekh tengok tu, Syekh kata, Hamad, saya tengok kamu ada penerimaan masyarakat Malaysia kepada kamu. Saya nak kamu duduk 10 tahun lagi di Mesir. Saya nak 10 tahun lagi kamu di Mesir. Saya akan susun semua untuk kamu. Pengajian kamu, guru-guru kamu yang kamu perlu jumpa dengan siapa, saya akan susun lagi 10 tahun. Dengan syarat ikut arahan saya. Kalau kamu balik sebelum saya benarkan, kamu tak jadi apa. Sebut itu terus. Saya pun habak kat mak saya. Patutnya saya masa tu ada 3 tahun lagi nak duduk di Mesir. Saya duduk cadang masa tu, saya dah di Mesir waktu tu lebih kurang 8 tahun. Saya duduk cadang beritahu kat mak, kata saya nak duduk lagi 3 tahun. Lebih kurang 11 tahun, 10 tahun lebih kurang gitu. Jadi bila Syekh suruh duduk 10 tahun lagi, jadi nak kena duduk 20 tahun di Mesir. Jadi saya beritahu kat mak. Mak kata kalau dah tok guru kata macam tu, duduklah ikut tok guru. Tapi Syekh saya, dia beritahu kat saya, kamu ada mak, kamu ada ayah. Dan ni kan saya dah ada isteri, ada anak-anak, jadi ada mak mentua, ada pak mentua. Jadi kamu kena balik tiap-tiap tahun. Syekh kata kamu kena balik tiap-tiap tahun, kena balik. 1 tahun 3 bulan balik cuti, jumpa dengan keluarga, tengok masyarakat, balik dakwah dan sebagainya, kemudian mari balik. 3 tahun tu, 3 bulan tu rehat, 8 bulan balik Malaysia. Saya buat macam tu, alhamdulillah saya ikut, dan ni balik ni pun dengan kebenaran. Saya balik, saya akan bagi tahu Syekh dulu, itu baru balik. Kalau tidak saya tak ada apa. Syekh kata macam tu. Baik. Apa yang cerita saya lupa lah, tak apa. Sikit lagi nak habis lah. Beberapa pantang larang. Pertama, pelajar janganlah duduk berdekatan dengan guru ketika menerima pelajaran. Maksudnya jangan duduk dekat sangat. Tapi itu bukan Sayyidina Jibril mari dekat dengan Nabi ya Rasul, dengan waktu ketika hadis Sayyidina Jibril mari duduk dekat kan sampai belaga lutut tu, macam mana pula tu? Tengoklah itu siapa, tengok keadaan pula macam mana. Lebih ta'zim kepada seorang, lebih menjauh kita daripada dia. Nampak? Lebih jauh kita sikit daripada seorang tersebut, itu lebih mentazimkan orang tadi. Lepas tu kita di depan raja, kita tak duduk dengan raja macam ni, tuan-tuan. Boleh tuan-tuan pergi kat raja, pergi buat, ambil gambar, tak tangan macam ni kat raja, boleh tuan-tuan. Berani kita buat macam tu. Kalau boleh kita duduk dekat, duduk jauh sikit. Begitu juga dengan guru, dengan ustaz, dengan apa semua sekali. Jangan duduk main-main duduk rapat-rapat semua sekali. Khususnya bukan mahram. Nah, yang bukan mahramnya jangan duduk main rapat-rapat gitu, jangan. Itu kadang-kadang mencari kehormatan guru tu sendiri. Nampak tak? Itu kena ambil perhatian, benar-benar macam tu kena ambil perhatian. Bukan sombong, guru-guru bukan sombong, tapi perlu jaga adab. Bukan tak boleh ambil gambar, tak ada masalah apa, cuma jaga adab kita. Waktu kita bergambar dengan guru. Sebagian guru tidak suka selfie, maka jangan di-selfie dengan dia. Saya tak ada masalah. Orang duk main selfie pun tak ada masalah. Tapi sebagian guru tak boleh dia selfie. Kita selfie salah satu daripada kekurangan adab dengan guru. Faham? Bantuan perasaan tak? Selfie sebenarnya beradab tak dengan guru kalau ketika selfie? Yang tidak beradab sebenarnya. Jadi saya tak apalah, raih kan. Kadang orang awam main jumpa. Selfie sikit lah, perang. Tak apalah. Bila lagi kan, raih. Kalau kita pun duk kah-kah macam tu, lagi siap pula dekat dia.
Orang kata dia ni mungkin dia ada hormat, dia ada kasih, cuma dia tak tahu macam mana cara nak buat. Tak apalah, bagilah. Tapi sebagai guru, kalau dia bertegah dalam bab tu, kena raikan. Raikan bab tersebut. Jangan kita kata dia sombong dan sebagainya, kerana itu hak dia. Jangan duduk berdekatan. Kita kalau pergi kepada Nabi di maqam Rasulullah, berdekat dengan Nabi ketika di depan maqam ataupun berjauh dengan Nabi ketika di depan maqam, mana lebih utama? Berjauhan sedikit lebih utama. Duduk jauh sikit dengan menghormati dan mentakzimkan Rasulullah, itu lebih utama. Faham? Jika keadaan tidak memaksa, sebaliknya hendaklah jarak di antara kedua-duanya sekira-kira sepanjang batang panah. Lebih kurang 1.5 meter, lebih kurang. Macam jarak yang ada sekarang ni, macam itulah. Kerana jarak seumpama itu adalah paling dekat kepada penghormatan. Kedua, pelajar hendaklah mengelakkan diri daripada kelakuan yang hina, kerana ia adalah anjing maknawi. Jadi anjing dari segi makna. Ini kelakuan hina ni seperti anjing dalam tubuh manusia. Dan hakikatnya sebahagian para wali melihat seseorang itu dengan akhlaknya dan terzahir pada wajah orang tersebut. Sebab itu sebahagian orang melihat manusia yang lain seperti kambing, kerana akhlaknya seperti kambing. Melihat manusia lain seperti anjing, kerana akhlaknya seperti anjing, maka terzahir pada muka dia. Kita tak nampak, tapi ahlullah melihat akhlak maknawi tadi pada zahir orang tersebut. Atau ada sebahagian tok wali, wali-wali Allah Ta'ala, dulu di Kedah ada seorang tok wali ini ditangkap oleh qadi pada zaman tersebut. Katanya dituduh sebab dia kencing depan orang ramai di pekan. Dia buka seluar selak kain dia, kencing tengah pekan. Tok qadi panggil, "Kenapa tuan Syekh? Ini wali Allah, orang soleh, pergi selak kain depan orang ramai, pergi kencing macam tu." Dia kata, "Saya kencing depan orang kah? Semalam, wallahi," dia kata, "saya tidak nampak orang pun di tempat tersebut, melainkan binatang-binatang ternakan semuanya." Dia, rupanya kat pekan hari itu semua kambingnya. Hak keluar pergi pekan hari itu, wali tu nampak kambing semua. Kambing, lembu, kebau, ikut nafsu masing-masing lah. Hak nafsu kebau jadi kebau, hak nafsu lembu jadi lembu. Kita duk ingat kita orang, rupanya tok wali nampak kita ni anjing. La ilaha illallah. Pakai kot, Masya Allah, kepala anjing, kopiah merah. Kita nampak orang, rupanya dia nafsu dia dizahirkan pada anjing. Kata ini disebut oleh Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu. Lebih berat lagi, ada sebahagian wajahnya seperti babi, dizahirkan wajahnya seperti babi, kerana akhlak dan nafsunya seperti babi, maka dizahirkan dia seperti babi. Dan disebut oleh Syekh di sini, akhlak yang buruk ini adalah seperti anjing maknawi. Rasulullah bersabda, "La tadkhulul malaikatu baita fihi suratun aw kalbun." Para malaikat tidak akan memasuki ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar. Surah ini gambar kan tuan-tuan? Surah ini dengan makna patung, ini sembah dan sebagainya. Dan juga anjing. Kalau dalam rumah macam ini tidak dimasuki oleh malaikat kerana ada anjing dalam rumah tersebut, begitu juga tidak akan masuk nurnya ilmu dalam hati seorang kalau dalam hatinya ada anjing maknawi, iaitu akhlak yang tidak elok. Macam itu maksudnya. Faham? Itu maknanya. Siapa yang berakhlak buruk dikatakan anjing maknawi, rumahnya tidak akan dimasuki malaikat. Maknanya tak akan masuk nur ilmu ke dalam hatinya. Sebenarnya manusia mempelajari ilmu pengetahuan menerusi malaikat. Keterangan mengenai akhlak tercela tidak terdapat di dalam kitabku ini, tetapi boleh didapati dalam kitab-kitab akhlak. Itu boleh buka dalam kitab-kitab yang lain. Kitab Ihya Ulumuddin, kitab besar penawar bagi hati, kena mengaji kitab-kitab tu. Ketiga, para pelajar khasnya hendaklah mengelakkan diri daripada sifat takabur, kerana ilmu itu tidak akan tercapai dalam keadaan takabur. Sebabnya ialah ilmu menuntut kerendahan hati penuntutnya, sedangkan sifat takabur berlawanan dengannya. Ada pihak yang mengatakan ilmu itu memusuhi orang yang meninggikan dirinya, sebagaimana banjir memusuhi tempat yang tinggi. Al-ilmu harbun lil makanil ali kasayli harbun lil tamam. Al-ilmu harbun lil fata muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu itu tidak akan dapat kepada ilmu ini akan berperang dengan seorang pemuda yang meninggi dirinya. Kasail harbun lil makani al-ali, seperti aliran air tidak akan singgah di tempat tinggi. Tuan-tuan perasan tak? Hujan kalau turun, ini banjir memusuhi tempat yang tinggi. Ada sebagian orang faham macam ni. Dia faham banjir tak akan sampai tempat yang tinggi. Yang betulnya sail maknanya aliran air. Aliran air yang tidak akan singgah di tempat tinggi. Tuan-tuan perasan tak? Di atas bukit dengan di bawah, mana lebih banyak air? Bawah lebih banyak air.
Kepala ayam. Tentu tahu kepala ayam? Kepala air. Yang orang tak bagi mandi kalau hujan turun kan? Kenapa kepala air lebih banyak di bawah? Karena air tak duduk di atas. Dia akan turun ke bawah lebih banyak. Betul tak? Macam itulah orang yang sombong. Yang sombong ilmunya tak banyak. Sikit je di atas. Yang banyaknya di mana? Di bawah. Yang merendah diri. Itu yang tempat takungan air. Itu makna kepada perkataan tersebut. Sebuah syair menyebut bijaddin. Bukan bijaddin, bijiddin. Bijiddin. Saya tengok balik dia ni. Betul. Bijaddin. Jad di sini dengan makna kemuliaan. Bijaddin la bijiddin kullu mujdin fahal jaddun bila jiddin bimajdin atau bimujdin fakam abdun yaqumu maqama hurrin wa kam hurrun yaqumu maqama abdin. Setiap kemuliaan dan kebesaran itu adalah kelebihan daripada Allah dan ketentuannya, bukannya dari usaha dan titik peluh seseorang. Tetapi adakah kemuliaan dan kebesaran yang datang daripada ketentuan Allah itu diperolehi tanpa usaha dan titik peluh? Berapa ramai hamba abdi yang mengambil tempat orang yang merdeka, dan berapa ramai pula orang merdeka yang mengambil tempat hamba abdi. Kemuliaan itu kerana ada usaha dan titik peluh, manakala kehinaan dan kerendahan itu adalah kerana tiada usaha yang membawa kepada tercapainya kelebihan daripada Allah. Al-Imam Atha ibn Abi Rabah, hamba, seorang bekas hamba, dimuliakan oleh Allah kerana ilmunya. Saya pernah ceritakan sebelum ni, dalam bilik kita pernah cerita, dalam dewan seminar. Sayyidina Atha ketika sedang menyampaikan pengajian beliau di Masjidil Haram pada zaman musim haji, pada musim haji tidak ada seorang pun dibenarkan berfatwa dalam bab haji umrah melainkan beliau. Siapa dia? Atha ibn Abi Rabah. Sayyidina Atha bin Abi Rabah adalah murid kepada Al-Imam Ibnu Abbas. Sayyidina Ibnu Abbas. Jadi dia tabi'in. Yang alim besar dalam ilmu umrah dan haji. Jadi anak murid ni ramai pakat duk beratok nak tanya soalan kepada dia. Datang Khalifah Sulaiman. Sulaiman datang pada waktu tersebut. Sulaiman ibn Abdul Malik, Khalifah Agung, Amirul Mukminin, datang menunaikan haji pada tahun tersebut. Bila nampak Atha berada dalam majlis, dia datang nak tanya soalan. Waktu dia main, orang nampak Khalifah datang dengan tenteranya, dengan pembesar-pembesarnya, maka hak nak tanya soalan ni pergi ke belakang, bagi peluang kepada Khalifah. Bila Khalifah datang, Imam Atha duduk di atas kursi, tak bangun dia. Tak bangun dia, duduk atas kursi. Maka dia tanya kepada Khalifah, "Ya Amirul Mukminin, jita sa'ilan am amira?" Kamu datang nak tanya soalan ke, kamu datang nak bagi arahan kepada saya? Kalau kamu datang nak bagi arahan kepada saya akan turun sekarang juga daripada kursi saya. Saya akan dengar arahan tuanku. Tapi kalau kamu datang nak tanya soalan, kamu tak nampakkah semua tu ramai orang duduk belakang tu? Sebab tuanku kata waktu tu, ni Khalifah kata apa? Khalifah kata, "Wahai Atha, saya datang nak tanya soalan, bukan bagi arahan." Maka kata dia, "Kalau begitu tuanku nampak tak di belakang ramai orang berdiri kan? Beratok semua panjang, semua nak tanya soalan. Apa beza tuan dengan dia?" Beratok dengan dia. Duduk belakang ni. Amirul Mukminin, Sayyidina Sulaiman ni agung orang dia. Nah, ini raja kepada raja pada zaman tersebut. Pergi ke belakang dia. Pergi belakang. Terus dia panggil tentera dia. Dia panggil anak-anak dia. Dan dia kata apa? "Wahai anak-anakku, wahai pembesar-pembesarku, cuba kamu tengok itu. Itu lelaki namanya Atha. Ini bekas hamba. Dia suruh aku pergi belakang dengan arahannya kerana ilmu dia. Maka aku direndahkan pada waktu ini kerana ilmunya. Maka jangan kamu membiarkan kamu jahil. Tuntutlah ilmu. Moga Allah muliakan kamu dengan ilmu. Karena kemuliaan seorang tadi dengan ilmunya, bukan dengan pangkatnya. Dia tak suruh dah tangkap ke apa semua, dah. Dia suruh anak-anak murid dia, anak-anaknya belajar ilmu pada waktu tersebut. Ini masya-Allah tabarakallah. Khalifah ni pun akhlaknya masya-Allah tabarakallah. Karena dia mengetahui kedudukan ahli ilmu. Dan kerana agungnya ulama dulu, dan kerana gahnya mereka dengan ilmu dan izzah diri mereka. Sebab tu ketika seorang ulama sedang mengajar dalam majlis, Atha ni memang terkenal dengan orang yang sangat tegas. Sayyidina Atha waktu mengajar, ada seorang governor datang. Governor ni macam menteri besar lah. Mari ke dalam majlis. Dia tak bangun. Orang semua pakat bangun. Dia seorang tak bangun. Maka governor tanya, "Kenapa kamu tak bangun kepada aku, wahai Atha? Orang ni semua bangun, kamu tak bangun?" Dia kata, "Karena hari ini hari saya. Ini kelas saya. Bukan majlis apa ni tuan. Kalau majlis tuan, saya bangun. Saya pergi ke tempat tuan, saya bangun menghormati tuan. Sekarang tuan di tempat saya. Ini majlisnya saya. Berapa saya nak bangun kepada orang lain?"
Duduk terus waktu tu. Tak berani kata apa. Faham tak? Oh, ini ulama dulu ni lain macam. Tengok keadaan lah. Kita tu sudah buat sembang marah lah kita ni. Kita ni siapa dia ada buat macam tu. Ya. Kalau kita atak tak apa lah. Saya nak atak orang ni kulit hitam. Hamba. Tapi dimuliakan oleh Allah. Tengok. Kam min abdin yaqumu maqama hurrin. Wa kam min hurrin yaqumu maqama abdin. Berapa banyak hamba yang mengambil tempat hur. Karena apa? Karena ilmunya. Karena kemuliaannya. Itu maksud dia. Fasal yang kelima, kegigihan, ketekunan dan keteguhan cita-cita. Penuntut mesti teguh cita-cita. Penuntut mestilah teguh cita-cita, tekun, gigih dan kesungguhan yang berterusan dalam mengejar ilmu pengetahuan. Ayat Al-Quran berikut menerang perkara tersebut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wallahu a'lam bissawab. Cukup sekat dulu. Insya-Allah minggu hadapan rezeki peluang kita akan bertemu lagi insya-Allah. Ya, sila. Boleh. Sedangkan tajuk tu ataupun perkara tu kurang menarik bagi murid tu dan murid tu melakukan perkara yang lain. Contohnya berzikir, membaca Quran, dia tak menemukan perhatian pada staf mengajar. Baik. Seorang murid hadir dalam satu majlis, tok guru mengajak sesuatu yang kurang menarik murid tersebut. Maka murid tadi melakukan sesuatu yang di luar daripada pengajian tadi, berzikir, baca Quran dan sebagainya. Maka ini biadab. Biadab dalam majlis. Karena dia menganggap bahawa yang disampaikan oleh guru tadi, maknanya dia sendiri yang memilih pada waktu tersebut untuk mendengar apa yang dia nak dengar. Maka ini biadab dan tidak barakah dalam ilmu. Faham tak? Ada seorang murid pernah dalam satu majlis, seorang habib, seorang syekh sedang mengajar, kemudian murid ni duduk zikir. Tok pegang tasbih Tok guru tengah duduk mengajar, dia duduk tasbih. Lepas tu tok guru tu tanya, saya nak tanya kepada kamu, kami ni tempat yang jahat kan sekarang? Kami duk buat apa lah ni? Syekh tengah mengajar. Jahat ke kami sekarang ni? Tak jahat je. Habis tu, kenapa yang kamu zikir? Maknanya kamu zikir, kamu baik. Kami ni jahat. Habis tu duduk sini buat apa? Buat apa nak duduk dalam majlis jahat macam kami ni? Dah kamu tahu kata kami ni tak baik. Kami mengajak dan kamu nampak kami ni tak apa nak baik, jadi kamu zikir. Kenapa duduk dalam majlis ni? Apa beza kami dengan kamu? Dah kamu kata kami buat baik. Kenapa tak bersama dengan kami dalam majlis baik ini? Kamu asingkan diri kamu daripada kami. Nampak tak? Ini adab yang kadang-kadang diabaikan oleh sebahagian murid. Dan tasbih diingat dia baca Quran waktu itu sebagai itu adalah kurbat yang paling besar pada waktu itu. Dan kan dia tak tahu pada waktu itu tak kena tempat. Tuan-tuan, baca Quran ketika orang sedang solat, itu pun dilarang. Kalau kuat-kuat. Dia kata tak kuat tak, baca slow-slow. Baca slow-slow dalam tu. Ini mengganggu majlis. Slow dalam majlis, slow pada waktu tu, patutnya dalam majlis tu, waktu dia untuk mendengar pada waktu tersebut. Dengan ilmu, bukan untuk kita buat perkara yang lain. Khutbah Jumaat, duk main tasbih. Larang. Khutbah Jumaat, main batu. Larang. Kenapa? Karena dia suruh dengar. Itu juga majlis ilmu, lebih-lebih lagi. Kena dengar. Bukan kita buat benda yang lain. Itu saya pesan sungguh-sungguh. Jangan kita buat perkara lain. Boring macam mana kita dalam majlis tu, kalau kita dah boring. Saya datang terus. Senang. Saya nak datang juga, nak duduk dapat berkat majlis. Dapat berkat majlis pun tak berkat. Kita dah buat bercanggah dengan majlis pada waktu tu. Lebih baik tak hadir. Kam min ba'idin qarib. Wa kam min qaribin ba'id. Berapa ramai yang dekat tapi dia jauh daripada guru dia. Berapa ramai yang jauh tapi dia dekat dengan guru dia. Kalau dah dia tak mau, bebek dia duduk jauh. Kurang-kurangnya hati dia lagi dekat lagi dengan guru. Beradab lagi dengan guru pada waktu tu. Sebab biasa mungkin guru dia mengajak tak menarik. Guru digarang sangat. Guru ni kalau kami main buat aja tak kenal sikit, kena jakah terus. Kami tak apa nak kenal ustaz macam ni. Kami nak ustaz yang gelak-gelak. Kami nak ustaz yang kalau boleh kami berbaring depan dia pun, dia akan senyum saja melihat kami. Kami nak maksud dia macam tu. Jadi kalau ustaz ni marah sikit ya, sekali ni jalan ustaz ni, saya tak main dah. Kalau macam tu, ya, lebih baik duduk jauh. Tapi hati kita hormat dengan guru. Daripada kita duduk dekat, tapi menyakitkan. Dan kita menjauhkan hati kita dengan guru kita. Lebih duduk jauh. Itu maksudnya. Allahu'alam. Ada lagi? Sekiranya tak dapat kita mengikuti materi-materi ini, kan bertanya dengan ustaz. Dan hanya mengikut YouTube ataupun orang lain. Ya. Adakah perlu mengikut ada adab yang bagaimana yang ustaz? Baik. Kalau kita ikuti dengan secara online, kita tak boleh hadir dalam majlis, kita ikuti secara online. Ataupun YouTube dan sebagainya itu kan. Adakah perlu kita ikuti adab yang seperti kita hadir ketika dalam majlis ilmu? Sepatutnya dan sebaiknya begitu. Kalau majlis itu live,
Kalau majlis itu live. Kalau majlis itu rakaman, itu lain kira. Jadi kalau majlis itu live. Kalau majlis itu live, sebaiknya kita jaga adab kita. Kalau kita nak ikut. Ini kadang-kadang kita sambil duduk masak, kita duduk masak, kita dengar dan sebagainya. Tidak ada masalah. Sebab kita tidak berada terus dalam majlis. Tapi yang beradabnya, kita duduk dan tetap dalam majlis tersebut. Seperti kita berada dalam majlis pada waktu tersebut. Itu maknanya. Tak kena jaga juga adab kalau sebaiknya. Tapi yang duduk terus dalam majlis ni, itu lain lah. Itu memang kena jaga adab tu. Tapi kalau duduk dalam tu, maksudnya kita kalau duduk dalam rumah, kita seorang-seorang, duduk hak yang perempuan, buka tudung. Boleh tak dengar betul tersebut? Beradabnya pakai tudung. Beradabnya pakai tudung, pakai menutup aurat. Dan kemudian catat, dengar. Ini tidak sambil makan Maggi. Makan Maggi, kaki duduk atas meja. Makan Maggi, dengar ustaz duk mengajar. Oh, makan Maggi. Korek tik hidung, lepas tu tidur pas semua kali. Tak kira apa dah. Boleh dah dapat kan ilmu tersebut? Itu kurang barakah. Kurang barakah. Dan lebih hampir kepada tidak dapat tu. Faham tak? Sebab tu kena jaga. Hatta di belakang guru kita pun kena jaga adab kita juga pada waktu tersebut. Allahu a'lam bissawab. Ada lagi? Ya. Ada banyak orang. Ya. Ustaz bagi Pak Cik dulu. Ya. Kita nak dapat guru yang mengajar kita itu syik. Sama ada jalan yang dibawa itu betul ke tidak. Kerana sekarang ni ada banyak pelaku yang macam mana kita dengar buat jalan membawa pelajaran yang jalan yang katakan sesatan sebagainya. Macam mana kita nak mengetahui cara Macam mana kita nak tahu ini guru mursyid ataupun tidak? Susah sebenarnya. Yang pertama, guru tadi mengikuti jalan Nabi kita Muhammad SAW. Tak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis Nabi, dan juga jalan para salaf yang terdahulu, orang yang terdahulu, para solihin. Maksudnya kalau tak bercanggah, maknanya dia akan ada sanad pengajiannya dengan guru siapa yang dia belajar. Dan salah tak kalau murid bertanya dengan siapa tok guru belajar? Boleh bertanya, tidak ada masalah, dengan beradab. Boleh tak ustaz ceritakan kepada kami dengan siapa ustaz belajar? Semua sekali dengan siapa ustaz mengambil jalan turuk untuk bimbing orang dan sebagainya. Sebab kadang ramai orang yang kadang dia mengaku tapi sebenarnya tidak diberi izin pun oleh gurunya untuk menyampaikan jalan kepada orang lain. Ini salah. Tak boleh. Sebab sanad ni ada 3 sanad. Sanad tazkiyah, sanad dirayah, sanad riwayah. Sanad tazkiyah ini yang ketiga ini sanad untuk memberikan tarbiyah kepada umat. Ini pun perlu dapatkan bimbingan dan perlu dapatkan izin daripada guru. Bukan senang-senang dia. Ini dapat zikir 2-3 zikir terus nak bimbing, nak jadi guru murabbi. Mana boleh gitu. Kita pula zaman dah senang pun nama semua orang murabbi. Ini murabbi saya. Senang lah. Baik, selamat. Nak murabbi dan macam mana nak pilih murabbi ni? Saya sikit lagi. Zaman sekarang ni zaman fitnah yang banyak. Yang pertama kena tengok daripada orang panggil apa? Pengiktirafan daripada guru yang lain mengatakan dia guru murabbi. Itu tak apa. Jadi kita tanya guru ni, syekh ni sekian-sekian, boleh tak kita nak ambil bai'ah dengan dia untuk zikir dan sebagainya? Tanya kepada ulama juga. Maka ulama kata, boleh, sila. Maka tidak ada masalah. Nampak tak? Yang ketiga, banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berselawat kepada Nabi tidak akan disesatkan oleh Allah Taala. Lazimkan selawat, Allah Taala akan tunjuk jalan yang betul. Dan dia akan jumpa. Kalau tidak ada murabbi pada waktu tersebut, selawat tu akan jadi murabbi. Selawat tu sendiri akan jadi pembimbing di akhir zaman ini. Ini disebut oleh para ulama sendiri, khusus pada akhir zaman. Tapi zaman sekarang saya tidak katakan bahawa faqidul murabbi. Murabbi tidak ada lagi, tak. Ada, sepanjang zaman ada. Cuma sukar, kekibritil ahmar, seperti emas, seperti belerang merah. Maksudnya susah nak cari. Bayangkan ulama kata kibritil ahmar daripada emas merah. Payah nak cari benda ni. Tapi kalau jumpa, pegang betul-betul. Ini guru yang membimbing jiwa. Kata sebagian ulama, guru murabbi juga makna dia apa dia? Yang mendidik muridnya daripada ilmu yang rendah dan meningkat naik sedikit demi sedikit. Dia bukan terus puk main atas. Mai-mai jumpa anak murid nak bagi ilmu hakikat terus. Ni tahu kata ni tak betul ni pada orang ni. Nampak sangat tak erti. Kalau dia erti, dia tak akan ajak anak murid dia macam tu. Dia tengok kelebihan kebolehan anak murid dia macam mana sebagainya, baru dia akan bagi. Ini tak terus nak bincang bab makrifat. Terus nak bincang bab hakikat, kewalian, terbang. Muat cerita hatu dulu. Akhirnya murid, lepas tu hentam ulama dulu. Ulama dulu tak kena.
kata ke orang tu, kata ke orang, tok guru ni sebenarnya dia lekeh, tok guru ni terlekeh. Kalau tuan-tuan tengok macam tu saja, tahu dah kata, ini bukan guru. Karena guru yang baik, guru yang menyebutkan orang ni semua baik, dia yang tak baik. Terbukti. Guru saya Syekh Ahmad Mamduh, guru saya Syekh Yusri Hafizahullah. Guru murabbi saya 2 orang ni. Syekh Yusri, saya pernah minta dekat dia, tanya dekat dia, Syekh boleh tak saya nak pergi ke tariqah Naqsyabandiyah di Mesir, Kurdi. Tariqah daripada Syekh Kurdi, boleh tak saya nak pergi ikut sekejap tarikat tu, nak tengok macam mana dia berzikir dan sebagainya. Syekh saya tarikat Syadziliyah. Syekh saya kata kat saya, sila pergi tengok. Tak ada masalah. Tapi dengan izin dia. Dia tak kata saya, kenapa nak pergi ke sana? Tak cukup lagi dengan apa yang kita dah ada. Kita yang terbaik. Takbir. Tak ada. Syekh tak sebut macam tu dekat saya. Malah Syekh suruh, pergi silakan tengok, tak ada masalah apa. Saya pun bila dengar tu, Masya Allah, luasnya dada Syekh saya dalam menerima. Kerana Syekh kata semuanya jalan menuju kepada Allah Ta'ala. Kita salah satu daripada jalan tersebut. Sebahagian tarikat yang ada di Mesir, tuan-tuan, ada yang sebut semua tarikat tak betul, semua tarikat ini yang ada ni adalah bawah daripada kita. Kita paling tinggi. Tahu dah. Maksud dia, yang ni paling teruk paling. Mana? Ini paling berat. Sebab tu kena tengok guru-guru. Dan Syekh Yusri diiktiraf oleh para masyayikh. Syekh Ahli Jumaah Mufti Mesir sendiri sebut satu-satunya murid Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, muhaddis Maghrib, alim besar dalam ilmu hadis. Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Tuan kenal tak Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari? Pernah dengar? Pernah dengar no? Ini kawan baik kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Pernah dengar Syekh Yasin Al-Fadani? Pun tak pernah dengar juga. Kena kenal lepas ni. Cuba cari balik ni, tulis Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Tengok siapa dia. Ini kibar awliya Allah Ta'ala, muhaddis kabir. Pernah dipenjara pada zaman Jamal Abdul Nasir. Dia pernah penjara pada zaman Jamal Abdul Nasir. Dalam Sadat pernah penjara dia. Anwar Sadat pernah penjara dia. Dia masuk penjara Mesir. Dalam penjara dia tulis satu kitab, Kanzus Samin. Kanzus Samin ni kitab hadis. Ada lebih kurang 4,000 hadis lebih. Dan dia tulis kitab tu dengan ingatan. Bila keluar daripada penjara, dia cek balik kitab tersebut, salah 2 tempat saja. Salah titik ya. Titik ni pergi ke sini, titik ni pergi ke sini. Itu ya, salah. Kerana semua betul. Ini Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Ini guru kepada guru saya. Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari memberikan izin untuk disampaikan turuk ini kepada Syekh Yusri seorang saja di kalangan Misriyin. Orang Mesir yang jadi khalifah kepada beliau adalah Syekh Yusri. Ini yang diakui sendiri oleh Mufti Mesir, Syekh Ali Jumaah. Dan tuan-tuan kalau kenal Syekh Yusri ada dalam Facebook dia pun ada. Dr. Yusri Said Jabr Al-Hasani. Pakar bedah, dia pakar bedah dan dia juga alim besar di Al-Azhar Al-Syarif. Jadi kami belajar dengan dia. Dan kami mengambil akhlak daripada beliau. Kalau tuan-tuan nampak saya tidak berakhlak, maknanya saya yang tidak berakhlak. Tapi kalau tuan-tuan tengok berakhlaknya saya, maka saya adalah pancaran guru saya. Maka saya boleh kata saya anak murid dia. Tapi kalau tuan-tuan kata, oh tak ada guru tu akhlaknya buruk, cakapnya seperti Dajjal, nah, itu maksud dia itu saya yang buat, bukan guru saya. Guru saya tak macam tu. Nah, itu kita ni pancaran kepada guru kita. Kita adalah pancaran kepada guru kita. Itu maknanya. Terus sila. Sikit satu lagi. Ya. Sekejap. Dia datang satu masjid. Dia datang masjid, masa tu khotib sudah baca doa. Tapi dia solat sunat tak ada mana lebih elok. Solat satu masjid. Sunat dalam mazhab Syafi'i solat satu masjid. Walaupun khotib pun baca. Ya, walaupun khotib baca Allah. Walaupun khotib baca Allah. Sebab hak dia pada waktu tersebut antara mendengar dan juga solat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid hak Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tunaikan hak pada waktu tersebut. Dan ini disuruh oleh Nabi. Ketika seorang sahabat masuk dalam masjid, terus duduk. Nabi kata, "Dah solat?" "Belum ya Rasulullah." "Bagus, solat dulu." Nabi kata. Waktu Nabi sedang khutbah dan solat. Ya? Salam orang sebelah. Salam macam mana? Dia bersalam. Salam tak ada masalah. Yang penting jangan ganggu sampai sebab jadi gangguan lah. Jangan sampai gangguan yang berat pada waktu tersebut. Kalau salam saya tak ada masalah. Zikir ketika ada. Tak sama. Mana bersama? Tak sama dengan zikir. Sebab zikir waktu tak dituntut.
Kita suruh dengar pada waktu. Tapi ketika baru masuk untuk menunaikan solat tahiyatul masjid saja, bukan solat lain. Solat qada pula waktu tu dia pergi qada subuh. Lepas tu dia bangkit pula dia qada asar dia malam dia tak main. Itu tak boleh. Haram pada waktu tersebut. Haram pada waktu tu. Tak boleh kita bangun. Ada sebahagian mazhab kata kalau masuk ketika khatib baca khutbah kena duduk terus mendengar khatib baca khutbah. Sebahagian mazhab dia kata jangan duduk, berdiri. Takdik kepada diri sendiri sebab main lambat. Apa sebab main lambat? Diri tunggu sebentar. Tak, mazhab Syafi'i muktamad bangun solat tahiyatul masjid dan kemudian baru duduk. Tidak ada masalah. Kerana meraihkan hak masjid pada waktu tersebut. Faham? Silakan ya. Macam mana cara nak meninggalkan majlis ilmu awal? Adakah bangun kembali ke macam mana? Bagaimana caranya nak meninggalkan majlis ilmu secara awal? Yang pertama jangan main terus. Kalau dia ada hal, baik, kalau dia, saya bawa ya. Kalau ada hal nak keluar, elok bangun, angkat tangan. Minta izin dulu. Jangan keluar terus. Kita nak pergi tandah ke, kita nak keluar ke, kita ada urusan, kita orang telefon kita dan kita tahu waktu tu sangat penting. Yang telefon ni sultan kata, masya-Allah. Jadi kita penting pada waktu tersebut. Kita nak kena keluar. Bangkit, angkat tangan kat ustaz dulu, dekat guru. Lepas tu baru keluar. Sebagian murid-murid kita di Matis Ma'tafi Imam Syafi'i, tuan-tuan kalau datang dalam majlis, dia orang duduk dalam majlis, sebelum duduk, kalau dia keluar, dia nak keluar dia minta izin. Dia berdiri, dia minta izin. Jadi kita pun so keluar. Dia keluar. Bila main pula, dia takkan duduk lagi, kita tak suruh duduk. Dia main berdiri. Sampai kita tengok dia, duduk. Kalau kita tak tengok dia, kita duduk syarah pada dia duduk sana, berdiri duduk sampai sudah. Kita tengok dia, duduk, duduk. Ini adab. Saya tak suruh saya sampai macam tu kepada ibu-ibu. Tapi ibu duduk berdiri pula, sakit lutut pula. Dan kawan-kawannya sebelum keluar saja minta izin. Bila nak masuk balik, sila duduk, tak ada masalah. Tapi bila nak keluar tu minta izin dulu. Angkat tangan. Jadi macam ibu tadi, bila nak keluar, angkat tangan dulu kat saya. Saya pun berasalah dihormati, saya rasalah dihargai. Ini tidak keluar terus gitu je. Macam saya ni, patung McDonald pula. Keluar masuk orang tak tahu je kat saya. Jadi, adalah kata, maksudnya, ini hasilnya. Baru setengah kitab tuan-tuan belajar. Baru bab yang kelima. Kita dah amalkan dah dengan ilmu. Bayangkan kalau habis kitab ni. Terbang terus main majlis ni insya-Allah. Terbang. Main. Jadi wali semua. Kalau beramal dengan kitab ni masya-Allah berkat. Insya-Allah. Ya, ada lagi soalan sila. Tak apa ke ni? Sila. Ya. Saya kalau ibu-ibu ada urusan, sila. Dalam masalah. Yang ada urusan sebab saya tahu ni mesti takut ni. Kalau ada urusan sila. Yang soalan je sila tak mahu. Ni dah lebih waktu dah. Kalau ada urusan silakan. Tidak ada masalah. Sila. Bila masuk, ini kita Ya. lepas solat, kita barang lah. Kita keluar. Kita keluar balik. Tujuan ambil barang ni. Ya. Kita balik tu, solat dan masjid tu. Kita balik. Ini soalan fiqh ni. Soalan fiqh betul ni. Seorang keluar masuk dalam masjid solat tahiyatul masjid. Habis main tertinggal barang. Allah, tertinggal barang pula dalam kereta. Tak pun dia letak beg duit dia betul-betul dekat tepi tingkap. Maksud dia ni cari jalan ni untuk pencuri tengok, pecah cermin lagi. Maka dia duduk bimbang waktu sebab tak khusyuk. Solat pada waktu tu dia pun nak kena keluar ambil barang balik. Keluar balik sekejap dia. Buka pintu, ambil beg duit, masuk balik dalam masjid. Baik, boleh tak solat tahiyatul masjid lagi sekali yang kedua? Ya. Solat sunat tahiyatul masjid, keluar masjid, masuk balik sunat tahiyatul masjid lagi. Nampak tak? Faham? Itu mak. Baik, Allahu a'lam. Ada lagi? Ya. Kalau kita mengantuk dalam majlis seperti kita makan gula-gula, boleh ke tidak? Tengok kepada guru tersebut. Kalau guru benarkan tidak, saya benarkan. Saya beritahulah, saya benarkan untuk makan gula-gula, minum air Coca-Cola. Tidak ada masalah. Yang penting apa ni, jangan mengantuk, jangan tidur dalam majlis. Boleh nak minum air boleh, tak ada masalah. Ya. Saya izinkan benda tersebut. Sebagian guru kena tengok balik keadaan guru tersebut. Kalau boleh minta izin dulu. Ustaz, saya boleh tak nak makan gula-gula waktu saya. Jangan makan nasi jugalah. Makan nasi ayam, tempah pizza, mahal tu, melampau tu. Kami dalam majlis baca Sahih Bukhari di Mesir, Syekh daripada Mekah datang, baca panjang daripada pukul 11 pagi sampai 9 malam. Berhenti solat je. Bayangkan duduk majlis macam mana. Lapar ni ya Allah. Hari pertama tak tahu lagi keadaan, hari kedua dah tahu keadaan.
Hari kedua kami pakat beli roti. Beg lebih banyak roti daripada beg kitab. Kitab satu ya. Makanan lagi banyak. Saya tak bawa ayam. Jadi waktu Syekh mengajar, lapar ni. Buka beg slow-slow, bawa pula roti. Makan, baca Sahih Bukhari. Tapi mulut tu tokak. Syekh pun ada juga, depan Syekh pun ada roti juga. Syekh pun sambil tokak juga. Syekh pun sambil baca, sambil tokak. Tak tokak apa, banyak. Lama tu duduk dalam majlis. Minum ayak pula 2 botol. Beg tu berat sungguh. Berat dengan apa? Dengan roti. Roti dengan ayam. Sebab majlis lama. Nampaklah. Tengok keadaan. Kalau Syekh benarkan, tidak ada masalah. Saya benarkan. Cuma jangan makanan berat je. Saya bawa gardenia pula. Ambil pula dengan cheese. Dengan apa semua. Duduk calik depan ustaz. Ni piknik ke apa ni? Tapi kalau benda kecil-kecil macam coklat, tak ada masalah. Silakan. Ya. Di antara istighfar dengan salawat, mana lebih afdal? Antara istighfar dengan salawat kepada Nabi SAW, mana lebih afdal? Kalau sebaiknya gabungkan. Istighfar dulu, kemudian salawat. Kerana istighfar pada maqam takhalli. Takhalli maknanya kita membersihkan. Salawat pada maqam tahalli, yakni penghiasan. Tapi kalaulah kita tidak sempat, kita nak buat yang mana? Salawat kepada Nabi SAW. Karena salawat menggabungkan kedua-dua sekali. Dengan salawat akan digugurkan dosa kita. Sama juga. Faham tak? Salawat kepada Nabi SAW. Boleh. Karena istighfar, kadang-kadang kita istighfar bukan hadir pada hati kita. Tapi salawat kepada Nabi tidak akan ditolak sama sekali. Salawat tak akan ditolak. Walaupun kita lalai. Tengah salawat itu lalai, pun diterima oleh Allah Ta'ala. Istighfar, syarat mesti hadir. Kena tahu dalam hati kita bahawa kita sedang istighfar. Kita kena iktiraf dengan dosa-dosa kita. Tapi salawat, walaupun dalam keadaan ihmal, pun diiktiraf oleh Allah Ta'ala. Karena tidak orang tu berselawat melainkan dia ada cinta. Sila. Faham tak? Itu mana. Jadi kalau diberi pilihan, kalau kita terpaksa pilih pada hari tersebut, kita nak pilih yang mana? Salawat. Salawat lebih banyak. Ya. Itu mana? Ada lagi? Habis, cukuplah. Saya tak mau tanya lagi, ada lagi. Sebab kalau tanya ada lagi lagi. InsyaAllah. Minggu depan insyaAllah kita jumpa lagi. Sagi tengah hari pun saya ada lagi di sini. Selepas zuhur ini insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.